kena buat umrah yang pertama. Wajib. Okey. Kita masuk bab rukun ya. Okey, dia ada 5 rukun. Kita tengok kat sini 5 rukun. Yang pertama niat ihram umrah, yang kedua tawaf umrah, yang ketiga sa'i umrah, bersyukur bergunting, yang kelima tertib pada semua rukun. Okey. 5 rukun ni mesti kena buat. Tak boleh tinggal walaupun salah satu. Ada ustaz orang tinggal macam tak ada je. Ada. Biasanya tentang nombor 4 ni, bersyukur ataupun bergunting, kan? Dekat mana dia lupa bergunting? Biasanya dekat tempat kita nak bergunting nanti. Kadang-kadang dia memang beritahu ustaz, susahlah saya ni perempuan nak gunting rambut, saya nak gunting kat bilik. Boleh ke? Memang boleh, tak ada masalah, tapi dia terlupa. Ramai yang terlupa. Sebabnya dia balik kan, dia berlenggang-lenggang, kadang-kadang tengok baju cantik kan, tengok orang sampai ke bilik dia lupa gunting rambut. Bila dia ingat esok ni, saya duduk kat pejabat kat sana, esok dia datang kat pejabat, ustaz semalam saya duduk ustaz sekian-sekian, okey aja. Daripada malam tadi saya nak gunting rambut dekat Bukit Maruah tapi saya tak gunting. Saya ingat nak gunting kat bilik, saya terlupa. Hari ni baru teringat. Macam mana ustaz? Kita kena kira apa kesalahan yang dia buat larangan ihram yang 13 tu. Dia pakai wangi-wangian, okey, berapa jumlah dam dia kena bayar. Kemudian apa lagi dia buat? Dia garu rambut dia ataupun kening dia gugur rambut, kena kira satu-satu kesalahan. Jadi itu hati-hati. Sebab tu kalau sebaiknya sampai waktu bergunting rambut tu gunting kat tempat tu. Ustaz kata okey kita dah siap sa'i, sekarang dah boleh tahlul. Jadi kalau kita ramai kan, kita ramai ni boleh. Kalau kita tak boleh, minta kawan-kawan kita, keluarga kita tolong gunting rambut. Gunting kat situ. Jangan tangguh. Sebab bila tangguh lupa. Bila lupa dia terikat dengan 13 pantang larang. Ada orang balik Malaysia pun. Balik Malaysia baru teringat. Umrah ketiga dia buat, dia terlupa gunting. Dah 2 minggu dia balik, dia dengar orang cakap umrah balik, baru dia teringat. Umrah yang terakhir tu dia tak gunting rambut. Macam mana tu Ustaz? Kira lah kesalahan dia. Berapa kesalahan dia buat. Dan kesalahan paling besar kalau dia bersama dengan suami dia, dia kena seekor unta. Harganya lebih kurang RM5,000. Sebab itulah tetap kena. Sebab dia masih lagi dalam ihram. Sebab dia masih lagi dalam ihram. Sebab itulah perkara umrah ni mesti kena ada ilmu. Sebab ramai orang pergi tak pergi kursus umrah kan. Dia buat contoh dalam tawaf ni ada 8 syarat. Dia pun tak tahu dalam tawaf tu ada 8 syarat. Dia langgar rupanya 2 syarat. Tak sah tawaf dia. Bila tawaf tak sah dia pergi sa'i pun tak sah. Dia gunting rambut pun tak sah sebab tawaf dia belum sempurna. Dan dia masih lagi dalam ihram. Itu kena berhati-hatilah. Okey. Kemudiannya kita niat wajib umrah. Wajib ni kalau tertinggal dia kenakan dam ataupun kenakan fidyah. Yang pertama apa? Niat umrah di miqat. Yang kedua meninggalkan perkara larangan. Ada 13 pantang larang kan? Mungkin kita dah ingat dulu tapi kita ingatkan balik apa dia 13 pantang larang yang kita tak boleh langgar semasa kita dalam ihram. Okey. Sebelum tu kita tengok sunat ihram. Okey, sunat ni dekat Taif tidur kan semalam? Tidur satu malam. Tidur semalam kan? Tidur satu malam. Tidur. Dia tak bagi official punya itinerary, tapi hari tu dia kata memang tidur satu malam. Biasanya tidur satu malam. Okey. Jadi bila kita nak niat ihram ni, bila kita nak buat sunat ni, kalau kita tidurlah satu malam kan. Kalau kita tidur satu malam, berehat malam tu, biasanya pagi mungkin dalam jam 9 pagi kita akan keluar daripada hotel. Jadi lepas subuh tu boleh buat sunat ihram ni. Yang pertama apa? Kerat kuku dulu. Kalau kuku kita panjang, pagi kita nak pagi sebelum check out daripada hotel kita tu, kita kerat kuku dulu bagi kuku kita pendek. Rapikan janggut bagi orang lelaki lah, misai, meninggalkan bulu ketiak dan sebagainya. Mandi sunat ihram pagi tu sebelum check out. Mandi sunat ihram. Sunat je, kalau tak buat tak ada masalah, tapi kita buat lah kan, bukan kalau pergi umrah kan. Kita mandi sunat ihram siap-siap. Kemudian pakai wangian pada badan, bukan pada kain ihram. Pakai pada badan. Kemudian pakai minyak rambut bagi lelaki sunat. Kemudian memakai pakaian ihram warna putih. Wanita tak ada masalah, nak pakai warna hitam ke warna putih terpulang kan. Tapi sunatnya pakai warna putih. Kemudian solat sunat ihram ni kita akan buat nanti di mana? Solat sunat ihram ni tak apa, kita buat nanti sewaktu kita sampai di Masjid Qonul Manazil. Daripada Taif tu kita akan ziarah. Sebelum kita nak pergi ke Mekah tu, bas tu akan berhenti satu masjid, tempat miqat namanya Masjid Qonul Manazil. Dalam kapal terbang nanti ada pengumuman daripada anak kapal, dia akan umum, sekarang kita akan melepasi kawasan miqat. Kita jangan niat. Sebab kita turun Jeddah, kita pergi ke Taif dulu. Yang niat tu orang yang dah pakai kain ihram. Kalau kita niat ihram, kita niat ihram awal.
Itu kena hati-hati. Jangan niat. Kita biasanya lepas makan waktu kali kedua tu, pengumuman daripada anak kapal akan beritahu lebih kurang dalam 20 minit lagi kita akan melepasi kawasan miqat. Bagi yang nak buat umrah sila berniat ihram. Kita jangan niat. Sebab ada kes tu mak kita niat. Dia niat, ustaz saya niat. Waktu dalam kapal saya ingat kita memang kita nak pergi umrah, dia kata. Saya ingat kita nak pergi Mekah terus. Kadang-kadang kita lepas info dan sebagainya kan. Rupanya pergi Taif dulu, tidur semalam. Dia kena jagalah dia punya larangan. Sebab dia dah berniat ihram. Sebab dia tak boleh keluar lepas niat. Nak keluar ihram macam tu tak boleh. Bukan senang-senang lepas niat ihram nak keluar daripada ihram umrah tu. Dia kena jaga pantang larang. Waktu dalam kapal tu kan jangan niat. Sebab kita niat esok dia. Esok nanti lepas kita daripada ziarah Taif nak pergi ke Mekah, baru kita berhenti kat masjid namanya Masjid Sa'ilus Sabil, iaitu di Qarul Manazil. Itu dekat bawah dia. Yang di umum tu dekat atas dia. Okey. Solat sunat ihram tu nanti kita solat zuhur dengan asar sekali. Biasanya kita solat zuhur, sebelum solat zuhur dengan asar, solat sunat ihram dulu. Saja aku solat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah Taala. Okey. Kita niat ihram di Masjid Qarul Manazil. Selepas kita niat ihram, barulah kita bertalbiyah dalam bas. Niatnya biasanya mutawif kita akan pandu juga. Sebab niat dia ada niat biasa, niat bersyarat kan. Bagi jemaah wanita baca niat biasa ataupun niat bersyarat. Nak baca niat mana? Niat bersyarat ada 2. Sebelum kedatangan haid ataupun semasa kedatangan haid. Nanti kita tengok satu persatu, okey. Okey, bila lepas kita niat apa, kita bertalbiyah, kita berdoa. Dalam perjalanan nak ke Mekah tu doa banyak-banyak. Ya Allah, mudahkanlah urusan aku pada hari ni, ya Allah, nak buat ibadah umrah ya Allah. Khususnya wanita yang masih ada haid lagi kan. Kena doa supaya haid dia tak datang. Banyak sekarang ni kes berlaku, jemaah bila dah niat ihram sampai dekat hotel, biasa mutawif akan bagi masa 1 jam. 1 jam. Dalam masa 1 jam tu tiba-tiba dia rasa ada sesuatu keluar daripada kemaluan dia. Kan? Bila dia tengok, haid dia keluar. Sedangkan dia tak sempat. Sorry ganggu salah-salah. Okey. Okey, dia kena niat bersyarat lah. Sebab banyak berlaku sebab apa? Perubahan masa. Sana lambat 5 jam. Kalau kini sini pukul 10 pagi, kat sana 5 pagi. Yang kedua, perubahan cuaca. Kan bulan 1 cuaca sejuk, kadang-kadang kita tak, badan kita tak tahan. Kadang-kadang wanita ni dia badan terlalu penat, haid dia keluar awal. Walaupun tarikh yang kita pilih tu jauh daripada tarikh haid kita keluar kan. Elak daripada berbual kosong. Lepas kita bertalbiyah lepas niat ihram tu, elakkan daripada berbual kosong lah. Kita banyakkan istighfar. Sebab apa? Kita nak menuju ke Baitul Haram, kita nak menuju ke Kaabah, kita nak menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, persiapan kita kain ihram. Lelaki nak bawa berapa pasang kain ihram? Tahu. Sebaiknya bawa 2 pasang. Maknanya 4 helai lah, 2 pasang. Sebab Kalau saiz macam tu ni ada saiz. ada banyak sekarang saiz. Free size banyak. Ada yang tebal, ada yang nipis kan. Seloknya bawa 2 pasang. Sebabnya kita bimbang kadang-kadang kan ihram kita tiba-tiba kotor kan. Waktu kita nak buat umrah, tiba-tiba kan ihram kita tengok terkotor dan sebagainya, ada najis dan sebagainya. Kita boleh bawa, kita pakai kain ihram yang kedua tadilah. Kadang-kadang biasanya bahagian bawah tu yang selalu menjadi masalah sebab perjalanan kita lama kan. Kadang-kadang dekat masjid, dekat ihram terjatuh dan sebagainya. Sebaik-baiknya bawa 2 pasang. Nanti kalau kita nak buat umrah yang kedua, kita boleh hantar dobi kita punya kain ihram kita yang pertama tadi. Wanita nak pakai kain ihram, berapa banyak kain ihram nak bawa? Wanita tak ada masalah kan? Putih boleh, hitam boleh kan? Ada jemaah kata, ustaz, nanti dekat hotel saya nak tukar warna putih boleh? Tak ada masalah. Wanita tak terikat dengan pakaian khusus seperti lelaki lah. Cara pakaian insyaAllah kita boleh. Okey, itibak bagi lelaki nak nampakkan bahu sebelah kanan waktu bila? Waktu kita nak mula tawaf saja. Maknanya daripada Masjid Qarul Manazil kita pakai penuh. Kemudian naik ke hotel, kita akan ambil wuduk dan sebagainya. Waktu turun di lobi, ustaz kita akan maklumkan lah. Biasanya kalau daripada Taif, kita akan sampai ke Mekah dalam jam 5 petang ataupun 6 petang. 2 jam.
Daripada Taif dia kurang dalam sejam setengah. Dekat je lah. Mungkin kita akan sampai awal. Cuma nak buat umrah tu mungkin mutawif kita akan pilih selepas solat isyak. Masuk hotel dulu lah. Masuk hotel dulu. Daripada Taif tu akan pergi ke hotel Safwa, kita naik bilik dulu. Dan mungkin masa tu duduk 2 jam ke 3 jam. Tapi kena ingat kat situ lah ramai jemaah yang buat perkara larangan ihram. Kena ingat larangan ihram waktu tu kadang-kadang rambut gugur dan sebagainya kan. Nanti mutawif kita akan buat lepas solat isyak. Kenapa ustaz tak buat terus? Sebabnya waktu solat dekat-dekat. Kalau kita pergilah naik sejam, kita bertemu dengan waktu maghrib ataupun isyak, daripada contoh ada 30 orang, yang ada nanti dengan ustaz tinggal 10 orang. 20 lagi mana hilang. Kan? Biasanya bulan 1 ni pun ramai orang. Sebab tu mutawif kita akan buat lepas solat isyak supaya tak terputus ataupun tak terpisah dengan kumpulan kita. Okey, jemaah lelaki satu lagi perkara kena pakai slipper yang nampak kelima-lima jari kaki dan juga tumit. Tak boleh pakai kasut yang bertutup. Pakai kasut ataupun pakai krok ke kan, yang tutup ibu jari dengan tumit tak boleh. Kena kasut tu pakai slipper, kita panggil slipper Jepun, senang kan. Slipper yang kita pakai yang nak ulang masjid lah. Kat sini kalau jual kat Maidin pun yang murah RM15 pun dah cantik dah. Pakai slipper yang nampak kelima-lima jari kaki kita. Okey. Wanita, pakaian ihramnya elak daripada bersolek tanpa keperluan, elak fitnah dan riak. Pastikan aurat kita kena jaga. Kain yang ihram yang kita nak buat umrah tu pastikan tak terlalu nipis. Ramai sekarang orang pakai buat umrah, daripada belakang nampak bentuk badan kan. Pakai pula baju warna putih, nampak bahagian belakang dia ni. Jadi hati-hati pakai kain telekung, pastikan tak terlalu ketat. Pakai stoking yang tebal. Sekarang ni ada jual kasut tawaf kan. Maknanya daripada hotel kita nanti, kita turun sampai dekat pintu nombor 3 tu, kita buka kasut yang kita pakai tu, kemudian keluarkan kasut tawaf. Dia ada jual kedai barangan umrah sekarang, dia ada jual kasut tawaf yang pendek RM5, yang panjang RM10. Itu lebih selesa bagi jemaah wanita. Adapun kalau tak nak pakai itu, kita pakai stoking yang tebal. Jangan pakai beli stoking dekat Maidin RM10 dapat 5 tu kan. Itu nipis. Bila kita pakai yang nipis, kadang-kadang dekat dataran tu orang cuci masjid. Dia cuci-cuci, bila kita pijak dekat bahagian basah tu, nanti nampak warna kulit kita. Mesti aurat. Sebab salah satu syarat sah tawaf, mesti tak nampak aurat bagi lelaki ataupun wanita. Jadi pakai stoking tebal ataupun beli kasut tawaf tu. Senang bagi, dan kita nak tawaf sa'i pun kaki kita dia tak pecah. Sebab sana cuaca dia kering kan, sejuk kering. Kalau kita pakai, bila kita berjalan atas mozaik macam ni sejuk, kita berjalan dalam perjalanan yang jauh, nanti tumit kita pecah. Jadi kalau pakai kasut tawaf tu dia lebih lembut, dia lebih selesa perjalanan kita. Orang lelaki tak boleh lah. Orang lelaki kita tak kena pakai kaki ayam kan. Macam-macam pakaian ada. Itu ikut kesesuaian kita. Ramai yang pakai seluar, pakai baju labuh, kemudian dia pakai seluar kan. Ada yang pakai macam tu, ada yang pakai jubah terus. Itu ikut kesesuaian kita lah. Yang mana lebih kita selesa kita nak mengerjakan ibadah umrah. Jemaah wanita, pastikan sebelum kita nak pergi tu cek dulu tudung kita. Waktu sebelum kita, contoh ustaz beritahu pukul 9 malam jumpa dekat lobi. Jadi mungkin 8.30 tu kita siap-siap kan. Tudung kita tu pastikan kita sama macam dalam solat. Sama dekat bawah dagu. Pastikan anak rambut, muka, tepi ni semua masuk ke dalam. Kemudian apa lagi? Pakai sarung lengan, handsock kan. Kadang-kadang baju bah yang kita pakai tu dia tak ada butang kat sini. Kalau kita tak pakai handsock, waktu kita nak istilam nanti, Bismillahirrahmanirrahim, baju kita turun, nampak tangan kita kat sini. Itu tak sah tawaf kita. Sebab tu pakai handsock kat sini supaya aurat kita tutup. Ataupun kita pakai baju yang ada butang kat sini supaya bila kita istilam nanti tak nampak aurat. Okey. Tudung kita jangan sampai kat sini. Kadang-kadang orang pakai tudung tutup kat sini kan, dia pakai tudung sampai kat sini kerana dia menutup sebahagian daripada muka dia. Ataupun pakai cermin mata hitam. Yang ni lebih kepada larangan lah. Dia pakai cermin mata hitam sekarang ramai orang pakai kan. Macam hati-hati buat umrah kadang-kadang kan kita tengok kan. Tak boleh. Tak boleh. Terlampau besar. Pakai macam kecil tak payah, tak apa. Pakai yang kecil-kecil tak apa. Macam ajar kan. Tak apa. Macam ni tak apa. Yang besar macam nak pergi mall tu kan. Sampai sini. Dia sebab dia menutup sebahagian daripada muka. Tutup muka. Dia termasuk dalam larangan yang menutup muka. Tak boleh. Okey. Yang lain tak ada masalah. Kalau pakai sarung lengan yang ada jari nampak sini, tak ada masalah. Jangan tak boleh tutup semua. Pakai sarung tangan yang tutup semua tu tak boleh. Okey. Kita masuk bab rukun ya. Okey, yang pertama kita nak niat. Macam saya bagi tahu nanti lepas kita ziarah, sebelum kita ke Mekah, dalam perjalanan kita ke Mekah,
lebih kurang dalam 20 km daripada Kota Taif, kita berhenti di Masjid Qanun Manazil. Kita tukarkan ihram, kita sembahyang zuhur dan asar tadi kan. Solat sunat ihram dulu. Sebelum zuhur, jamak zuhur dengan asar tadi. Lepas tu nak niat, nanti biasanya mutawif akan sama-sama niat dalam bas. Tapi kalau nak niat sendiri-sendiri pun boleh. Sebab niat ni lintasan dalam hati je. Dalam hati je. Aku berniat mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Dah, selesai. Wanita tambahkan niat bersyarat. Nanti kita akan cerita niat bersyarat. Bagi jemaah lelaki, niat biasa saja. Melainkan dia ada uzur syar'i lah. Dia kata sakit jantung yang kritikal kan, ataupun yang boleh memudaratkan perjalanan dia boleh niat bersyarat. Okey. Dan biasanya mutawif akan pandu dalam bas. Dia duduk kat dalam bas, dia akan berdiri sebelum bas bergerak. Okey, Haji dan Hajah semua kita akan sama-sama niat. Yang pertama niat biasa, jangan ikut lagi jemaah wanita. Ikut niat yang bersyarat yang kedua. Dan niat bersyarat ni ikut keadaan kita waktu tu. Bersih ke tak bersih? Wanita. Nak niat ihram ni, kan berhenti masjid dulu kan, pergi tandai apa semua kan. Memang yakin bersih. Baca niat bersyarat yang pertama. Sekali kalau Allah nak uji dia dah, na'udzubillah min zalik, tiba-tiba sampai kat Qanun Manazil tu dia tengok tiba-tiba ada darah keluar. Dan dia tengok darah tu ni macam darah haid ni. Yang pertama tanya ustaz dulu. Yang kedua, anda kata betul yakin, kena baca niat bersyarat yang kedua. Dia beza. Yang pertama, yang kedua ni berbeza niat dia. Nanti kita akan bacakan apa niat dia. Okey, bagi jemaah lelaki, niat biasalah, aku saja aku menjaga umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Tak perlu lafaz pun, niat dalam hati. Lintasan dalam hati pun dah jatuh niat tersebut. Okey, jemaah wanita apa dia? Dia punya niat bersyarat dia. Okey, niat bersyarat dia macam ni ya. Saja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya. Ini kalau dia bersih ni, jika sekiranya aku terhalang dengan halangan syarak, maka aku bertahallul kerana Allah Ta'ala. Itu niat dia. Mutawif akan baca, kita ikutlah dalam hati kita akan ikut. Aku berniat mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya. Jika sekiranya aku terhalang dengan halangan syarak, maka aku bertahallul kerana Allah Ta'ala. Apa beza dia dengan niat yang biasa ni? Kalau dia baca niat biasa ni, dia tak baca niat bersyarat. Dia baca niat biasa. Tiba-tiba dalam sampai ke Mekah, haid dia datang. Dia kena tunggu. Dia tak boleh tahallul lagi. Sebab dia baca niat biasa. Hari kedua ada, ketiga ada, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai kebalik pun dia tak boleh berumrah. Haid dia masih ada, selalu keluar. Dia nak keluar ihram, dia kena sembelih seekor kambing. Harga kambing RM450. Di Mekah lah. Di Mekah. Sebab dia nak keluar pada ihram ni, tak boleh buat umrah langsung dah. Ustaz, ini RM450. Ustaz tolong sembelih seekor kambing. Bila sembelih seekor kambing, dah sembelih kambing tu, okey Hajar, kambing Hajar dah sembelih. Baru dia gunting rambut, keluar daripada ihram. Lepas 13 batang larang. Tetapi kalau dia baca niat bersyarat tadi, aku berniat mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya, jika sekiranya aku terhalang dengan halangan syarak, maka aku bertahallul. Kiranya syarat tu sampai kat Mekah, tengok ada haid, dia boleh gunting rambut, keluar daripada ihram. Berbeza dengan dia niat biasa tadi. Sebab tu kita orang wanita kena niat bersyarat. Selamat lah Selamat. Boleh. Dia pun buat lah, mana tahu. Boleh. Tiba-tiba sampai situ ujian keluar pula. Ada jemaah saya tu, dia kata ustaz, saya dah putus haid dah 5-6 tahun dah, dia kata. Dia umur 50 lebih lah. Tiba-tiba Allah nak pergi ke Mekah tu, tiba-tiba datang darah tu. Tanya aja ada niat bersyarat tak niat bersyarat. Selesai lah. Kalau dia ada, kita tahu badan, macam saya beritahu lah badan kita kan, kadang penat, kadang buat cuaca dan sebagainya. Yang sebaiknya niat bersyarat. Okey. Niat bersyarat yang kedua apa dia? Yang kedua tadi, kalau dekat Qanun Manazil tu, dia pergi tanda tengok tiba-tiba darah keluar kan, maknanya dia dah tak suci. Dia baca niat yang syarat yang kedua, aku berniat mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya. Jika sekiranya haid aku ini berpanjangan sehingga waktu pulang, maka aku bertahallul. Sampai ke Mekah, dia kena tunggu dulu. Dia kena tunggu. Yang tadi tu, yang syarat pertama tadi. Yang tadi syarat pertama dia bersih. Yang kedua ni dia dah ada. Memang dah ada terhalang. Itu dia baca niat dia, jika sekiranya haid aku ini berpanjangan sehingga waktu pulang, maka aku bertahallul kerana Allah Ta'ala. Dia kena tunggu. Tetap niat juga Ustaz ya? Tetap niat. Dia tak boleh tak niat. Tak boleh tak niat? Tak boleh. Kalau dia tak niat, masuk Mekah, sembelih seekor kambing. Dah. Tetap kena niat. Jadi sampai ke Mekah ditunggu. Contoh dia sampai pukul hari 11 hari bulan tu, 12 hari bulan tu, sampai pukul 6 petang. Sampai kat hotel dia tengok ada. Dia kena tunggu lebih kurang 6 jam. Contohnya sampai pukul 1 pagi, 2 pagi dia tengok darah tu dah mana tak ada. Keluar tadi je. Dia kena tunggu, dia tengok lagi masih tak ada,
masuk kapas dan sebagainya lah. Dia tengok memang bersih luar dalam, dia boleh ambil, dia boleh mandi, kemudian terus tawaf. Yang beza niat yang pertama tadi kan. Okey, jadi waktu kita niat bersyarat tu dia ada dua. Yang pertama waktu dia bersih, anda kata yang kedua tu diuji dengan masalah haid, niat bersyarat yang kedua. Dan dua-dua niat ni mutawif kita akan ajar dalam bahas nanti. Cumanya kita kena pilih yang mana niat kita nak baca. Dia akan baca 3 niat. Niat biasa kita jangan ikut. Ada jemaah ustaz, saya baca 3-3 niat. Ada yang cakap. Banyak-banyak berlaku. Maklumlah yang pergi kan. Ramai kan. Mana yang pertama tu kena lelaki lah. Yang lelaki. Saya baca 3-3 ustaz. Niat mana yang jatuh? Jatuh niat yang pertama. Baca jatuh niat yang pertama tadi. Sebab tu niat tu kita kena niat betul-betul. Kita ikut. Kita dah tahu kita nak baca niat mana kan. Kita bersih, baca niat bersyarat yang pertama tadi. Kalau haid, ada haid, baca niat syarat yang kedua. Okey. Sebab tu kita alhamdulillah kita ada mutawif yang sentiasa ada dengan kita. Apa-apa tanya mutawif kita. Apa-apa tanya mutawif. Sebab apa kita berkait dengan hukum. Dan nak masuk ke Mekah mesti macam saya beritahu tadi, mesti kena niat kan. Ada jemaah, ustaz, saya waktu kita masuk malam tu saya tak niat pun. Sebab saya haid, tak perlu niat kan ustaz? Dekat Mekah boleh tanya. Haji tak niat? Tak niat. Kena bayar dah. Seekor kambing. Kena niat, tetap kena niat walaupun dalam haid. Ustaz, kalau yang ini hanya yang tak niat tapi yang tak ada intention nak buat umrah. So jadi tak ada hal lah kan. Itu tak masuk. Kiranya yang tak berniat ni, adakah dia ada niat nak buat umrah tapi dia tak berniat. Dia berniat buat umrah. Dia niat buat umrah tapi dia tak niat. Okey, banyak tempat mikot kita tengok kan. Tempat mikot yang landam yang daripada Yaman, bin Ali yang datang daripada Madinah kan. Mungkin kita sebelum ni kita pergi Madinah dulu kan. Kita berhenti kat Masjid bin Ali daripada Madinah, Jufah yang datang daripada Syam. Yang kita nombor 4, Kornul Manazil yang datang daripada arah Asia. Kita daripada Malaysia ni tempat mikot kita Kornul Manazil bukan dalam kapal terbang tapi dekat esok ni dekat masjid. Okey. Kemudian 12 kita buat umrah, 13 tak ada apa-apa program. Nak buat apa? Tak ada program. Tidur kat bilik. Hotel cantik, hotel sofa. Hotel selesa, lobby luas, kan. Dekat bawah dia food court, sebesar-besar food court ada, kan. Makanan Malaysia semua ada kat situ. Kan. Macam-macam ada kat hotel sofa tu. Shopping mall, bilik besar, TV besar kan. Nak buat apa? Nak tidur ke nak buat apa? Kalau boleh kita pergi masjid lah kan. Jangan pergi, memang tak ada program. Kita boleh buat apa? Tawaf sunat. Tawaf sunat, kita baca Quran depan Kaabah, kita buka Quran, kita niatkan nak khatam Quran di Mekah kan. Kat sana kita pergi masjid je, masjid pun dekat. Turun je dekat Kuala tu dah Masjidil Haram. Kan, jumpa Kaabah, depan sikit dah Kaabah dah. Jadi kita tengok, kita sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat taubat depan Kaabah kan. Kita baca Quran, semuanya digandakan 100,000 kali. Kita baca Quran, kita solat sunat taubat digandakan 100,000 kali. Bayangkanlah satu solat fardu kita digandakan 100,000 kali. Kat sini berapa pahala kita dapat? 27 kan? Itu kalau kita sembahyang dengan masjid kat sini. Jemaah 27. Kalau sembahyang seorang? Satu. Kalau satu tu tengok sembahyang ingat ikan tak mak goreng lagi. Berapa nilai solat kita tu? Kan? Tapi kat sana kita sembahyang dekat dalam Masjidil Haram dapat 100,000. 100,000. Semua hidup punya lebih daripada hidup kita. Ya, Dia betul. bersamaan dengan 277 tahun. Satu Satu kali. Kalau 5 kita kira lah berapa banyak kita dapat kan. Kita baca Quran satu huruf digandakan 100,000 kali. Sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat hajat, istighfar, semua digandakan 100,000 kali. Jadi hotel kita pun dekat. Jadi kita manfaatkanlah hotel yang dekat ini. Kita banyak akan beramal di dalam Masjidil Haram kan. Kalau kita kadang semayang macam mana? Boleh bila-bila masa. Kalau yang 100,000 tu kali 300,000 Dia termasuk sekali. Apa-apa amal ibadat kita. Dan juga ada solat jenazah sekali kan. Lepas solat fardu ada solat jenazah sekali. As-salatu ala amwat, kadang-kadang bila begitu kan. Watifli wa yarhamkumullah. Apa dia tu kan? Dia kan. Dia sentiasa berubah sebab apa? Kalau kita faham kat situ solat ke atas jenazah dan kanak-kanak. Ada kanak-kanak, kadang-kadang atfal kanak-kanak. Kalau tiflu tu seorang kanak-kanak je. Jadi memang setiap kala fardu banyak jenazah. Jadi kita rebut solat jenazah sekali.
Senang je solat jenazah kan, kita boleh tengok. Oh, nanti Ustaz Hamdan dah beritahu lepas solat fardu dan solat jenazah macam mana solat dia ya. Sekarang ni kita boleh tengok buku ada kan. Senang je. Yang pertama baca Fatihah, takbir yang pertama. Takbir yang kedua selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga doa kepada si mati. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Yang keempat imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan sekali. Tak sampai pun 2 minit solat jenazah. Tapi Ustaz, lelaki tu tak apa, kita doakan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sebab kalau kita kat sini seorang-seorang kan, lelaki Allahumma ighfir lahu warhamhu, orang perempuan Allahumma ighfir laha kan. Sana memang ramai. Tapi tu niat macam mana tak niatnya? Niat bahasa Melayu pun tak ada. Ya Allah, saja aku solat ke atas jenazah-jenazah ini 4 kali takbir mengikut imam kerana Allah Taala. Umum ya. Umum. Jenazah-jenazah ini umum je. Pahala dia sebesar Gunung Uhud dekat Madinah nanti. Kita pergi Madinah, panjang Gunung Uhud 7 hingga 8 km. Lebar hingga 2 hingga 3 km. Besar Gunung Uhud tu, itu pahala yang kita dapat solat jenazah. Kalau setiap fardu kita solat jenazah, banyak tu lah, banyak mana Gunung Uhud yang kita dapat. Jangan lepaskan peluang. Okey. Lepas kita buat yang kedua rehat, yang hari ketiga, iaitu hari 11, 12 kita buat umrah, 13 rehat. Hari ke-14 nanti kita akan buat umrah yang kedua. Sebab tu kita nak kena siap tubuh badan kan. Takkan nak buat umrah sekali je kan. Dapat umrah 2-3 kali macam saya beritahu, dapat umrah kita selesai, buat umrah badan, umrah ganti kan. Okey, kita akan keluar naik bas pergi ziarah, pergi ke mana? Pergi ke Arafah, pergi ke Muzdalifah, pergi ke Mina, pergi ke Jamrat, tempat orang buat haji kan. Kita tengok, oh ini ke Padang Arafah 9 Zulhijjah. Ada dah pernah pergi haji dah? Dia pergi haji dah? Dah pergi haji kan? Yang belum pergi haji, kita boleh doa sampai ke Arafah, ya Allah, satu hari nanti kau jumpa aku datang ke Padang Arafah ini. Tempat yang sangat-sangat, di antara salah satu tempat yang sangat mustajab doanya. Okey, kita buat umrah yang kedua. Sama juga tetap kita kena niat, kita jaga pantang larang. Nanti kita akan tengok apa dia pantang larang. Dan umrah ni ikut kemampuan kita, jangan paksa. Mampu, tanya diri, mampu ke tak mampu nak buat? Larat lagi yang buat. Dan perkara yang boleh menjadi kekuatan kita kat sana, air zam-zam. Air zam-zam ada free kan? Kat sini berapa beli sebetul? 150. 150, 180 orang jual kan? Kat sana kita ada botol kecil-kecil macam ni, boleh ambil sikit yang kat tepi luar masjid nanti. Kita boleh isi dalam, jangan ambil kat dalam masjid, ambil yang kat luar. Ambil isi dalam botol kecil tu, isi dalam bilik kita. Pagi minum air zam-zam, tengah hari minum air zam-zam kan? Ya Allah, semasa kita minum air zam-zam tu minta kesihatan yang baik. Sebab Allah perkenankan hajat orang yang minum air zam-zam tu. Doa yang Nabi ajar, minta ilmu yang manfaat, rezeki yang luas, wa syifaa min kulli da', sembuh daripada penyakit. Kita ni sakit lutut sangat, minum air zam-zam. Ramai jemaah-jemaah saya sampai kat sana elok je. Kat sini nak jalan depan sikit pun dah sakit kaki dah kan. Kat sana saya, alhamdulillah Ustaz, saya dapat buat umrah 3 kali. Tak sakit pun kaki saya, tak ada apa-apa penyakit. Itu rezeki Allah bagilah. Kan, apatah lagi depan Kaabah kita minta kan, tempat yang mustajab. Doa, kita minum air zam-zam depan Kaabah, tengok Kaabah depan mata kita, kita minum. Kita doa sambil minum tu, selawat kepada Rasulullah. Kemudian doa tadilah supaya kita dihindarkan daripada segala penyakit. Okey. Kita tengok jarak dia. Yang paling dekat dengan Kaabah tempat mikot Tanaim. Masjid Sayyidatina Aisyah 5 km daripada hotel kita. Yang tu paling dekat. Kalau yang kita niat mula-mula tadi Kono Manazil ni jaraknya lebih kurang dalam 70 km. 70 km. Umrah yang kedua, Jaranah 22 km. Biasa umrah ketiga kita akan pergi ke Hudaybiyah ataupun Tanaim. Ustaz kita akan bawa nantilah, naik bas tu Ustaz kita akan bawa. Yang pastinya kita doa supaya kita kesihatan, pokoknya dapat 3 kali umrah kan. Ustaz kita bawa kan, pokoknya dapat 3 kali. Yang kita dah bincang sikit tadi, kalau tawaf ke atas tu jauh tak? Jauh. Sekarang ni dia ada bagi. Bagi tu boleh naik dalam 8 orang, 9 orang satu. Macam kereta golf tu kan. Jadi ada kemudahan-kemudahan. Tapi waktu sekarang ni dia masih lagi dalam renovation. Saya rasa dalam bulan 1 nanti dia dah buka balik lah. Tapi sa'i memang ada bagi. Kalau tawaf tu kita boleh tawaf kat dataran dalam 20 minit, okey kan. Sa'i Ustaz saya tak larat jauh, sakit kaki, naik bagi tadi. Laluan yang sama mutawif kita akan bawa nanti, kita akan bayar seorang RM50. Naik bagi tu tak sampai 10 minit je. Sa'i kan biasa kita jalan kaki tu, kalau kita jalan kaki berapa lama? Dalam 45 minit.
Tapi kalau naik bagi tu tak sampai 10 minit siap. Dia bawa laju. Laju ha. Dan doa. Zikir je lah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baca. Dia sama. Tapi kalau umrah yang pertama tu, kalau boleh kita jalan kaki lah kan. Baru kita rasa orang kata, ustaz tak feeling lah naik bagi ni. Cepat sangat, tak ada baca doa. Dah siap dah. Dah boleh gunting rambut. Tapi kalau umrah pertama tu kita bila mampu jalan kaki, kita jalan kaki. Kan kita rasalah bagaimana Siti Hajar berulang-alik di atas Safa dan Marwah kan, mencari air. Ketika mana Nabi Ismail diletakkan, di mana letak Nabi Ismail? Dekat tempat kita nak mula tawaf tu, garisan Hajar Aswad kan. Kita tengok nanti. Oh, ini Ustaz Hamdan beritahu garisan Hajar Aswad tu, kita tengok lebih kurang dalam 20 meter daripada penjuru Hajar Aswad. Ada line. Macam kita line macam inilah kan, dia ada line. Kita tengok line tu ada satu, dia letak satu penutup bulat warna putih. Jadi di bawah tu adalah telaga Zamzam. Jadi dia letakkan Nabi Ismail di situ. Jadi dia berulang, maknanya berulang-alik antara Safa dan Marwah cari air. Dan dia mentakkan tumit kaki dia, keluarlah air Zamzam. Bermula zaman Nabi Ismail sehinggalah pada hari ini Zamzam tu tak pernah kering kan. Jadi itu tempat telaga Zamzam. Okey. Kita masuk pada larangan ihram. Jadi bila kita niat ihram tadi dekat dekat Qanul Manazil kan. Aku berniat mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Taala. Semua dalam satu pas semua dah baca doa, dah baca niat. Mutawif pun dah ingat. Semua dah niat dah. Okey, semua dah niat. Bila dah niat, 13 pantai larang tu ada kat bahu kita. Kena jaga. Bila kita niat, 13 pantai larang kena jaga. Ada bahagian lelaki, ada bahagian wanita. Yang pertama, orang lelaki, bukan wanita. Lelaki tak boleh pakai pakaian bersarung, berjahit dan bercantum. Bagi lelaki tak boleh. Tak boleh pakai baju, tak boleh pakai seluar dalam, tak boleh pakai pakaian yang berjahit. Ustaz, kalau pakai tali pinggang tu aksesori. Beg, jam itu tak apa. Itu bukan pakaian, itu aksesori, tambahan lah. Pakaian ni pakaian yang melekat pada badan kita. Yang kedua, tak boleh tutup kepala, tak boleh pakai kopiah, songkok lagi tak boleh. Dalam bas mungkin panas kan, kita ambilkan ihram, tutup kepala kita, tak boleh. Orang lelaki tak boleh tutup kepala. Okey, yang pertama kedua ni tak termasuk wanita, wanita tak ada masalah. Yang ketiga ni wanita, tak boleh tutup muka. Macam saya bagi tahu tadi kan, tak boleh pakai tudung kat sini, pakai cermin mata. Umrah kedua biasa tengah hari. Ramai yang pakai cermin mata hitam yang besar tadi, kan, tu tak boleh. Tak boleh pakai mask, tak boleh pakai purdah yang melekat kat muka, tak boleh. Itu tak dibenarkan. Yang keempat, tak boleh pakai sarung tangan. Mungkin kat Taif sejuk kita pakai sarung tangan kan. Waktu niat tak boleh pakai sarung tangan, sama ada lelaki dengan wanita. Tak boleh pakai minyak wangi lagi. Lepas dalam ihram tadi tak boleh pakai, mana tahu dalam beg dia ada orang perempuan dalam beg ada minyak wangi kan. Lepas niat macam bau je badan ni, dia pakai minyak wangi. Lepas niat tak boleh. Tak dibenarkan. Apa lagi? Tak boleh pakai minyak di kepala. Ni bagi lelaki lah, pakai minyak rambut dan sebagainya, tak boleh pakai minyak-minyak. Yang ketujuh, tak boleh menanggalkan rambut ataupun bulu. Yang ni yang paling ramai jemaah tanya. Kan? Apa dia punya yang terkini, muzakarah ataupun hukum yang terkini mengenai rambut kita. Rambut ataupun bulu ada usaha kita buat. Contoh dalam bas kita duduk kan, lepas niat tadi kita garu kening, gatanya kening kita garu. Kita garu-garu tengok ada 2 helai tercabut. Ada tak usaha kita garu tadi? Ada usaha kita buat. Dia bukan gugur sendiri. Berbeza kalau kita duduk dalam bas, duduk tengok kat tudung kita, ada rambut selai. Dia tengok macam rambut kita, macam rambut bukan, buang je. Ini kita garu, tengok alamak ada satu helai jatuh. Dia kenakan fidyah. Dia tak kena dam, dia kena fidyah. Fidyah tu denda. Denda dia berapa? 2 cupak makanan 10 riyal. Kadarnya lah 10 riyal. Dia kena bayar 10 riyal tu denda. Kalau dia garu kening dia 4 helai tercabut. 4 helai dia kena bayar dam tadi. Sebab lebih daripada 3 helai. Kalau selai 2 helai dia kena fidyah, kalau 3 helai ke atas dia kena dam. Dam apa? Dia ada 3 pilihan lah, dam pilihan. Tak apa, itu nanti kita akan cerita bab dam tu. Yang pastinya kita ingat, kena beringat-ingat. Rambut dekat anak tudung. Ada tak rambut kat anak tudung kita? Ada. Jangan buka tudung nanti kat hotel tengok kira dalam tu berapa. Jangan. Letak je tepi. Kan nanti kita dah lama. Biasa daripada Tok Air ni kita akan sampai pukul 5-6 petang. Umrah pukul 9, ada 3 jam. Jadi letak je tepi anak tudung tu. Sebab mungkin dia gugur sendiri, mungkin sebelum kita niat tadi. Kemungkinan kan. Tapi jangan tengok, biar je. Rambut yang kat dalam tandas kan. Mungkin kita nak duduk 4 orang perempuan kan satu bilik kan.
Tengok datang naik, rambut siapa ni? Ini rambut maklum ke datang ni? Biar je. Rambut yang kat katil, rambut yang kat bawah-bawah tu biar. Bukan rambut kita atau rambut sebelum-sebelum. Nah gitu. Keyword dia yang senangnya ada tak usaha kita buat. Mana tahu lepas dia keluar tanda dia terlupa kan sikat ada sikat kan. Dia pun sikat depan cermin. Dia sikat, kawan dia tegur. Tak dalam ihram tak boleh. Dia pun alamak terlupa. Dia tengok kat sikat ada rambut. Dia kena bayar. Sebabnya ada tak usaha dia buat ada. Ataupun dekat dalam bag kan dia tengok bulu tangan dia ada. Gunting ada dalam beg. Ada jemaah kita kan. Tak tahu nak buat apa kan. Biasa daripada Madinah ke Mekah 8 jam kan. Tak tahu nak buat apa. Dia tengok orang ada bulu tangan ni dia kata. Dia pun ambil gunting. Lepas gunting baru teringat dalam ihram tak boleh gunting. Kena bayar. Sebab ada usaha dia buat. Begitu juga dengan kuku nombor 8. Tak boleh potong kuku tadi kan sunat kita sebelum kan. Sebab tu kita rapikan sebelum kita nak buat tadi. Ataupun sebelum kita nak pergi sana kita dah potong kuku kita supaya tak panjang. Sebab malulah kalau kuku panjang kadang kita tergigit kan. Tergigit. Baru teringat. Lepas tergigit baru teringat dalam ihram tak boleh. Kalau satu dia kena bayar 10 riyal tadi. Kalau dua 20 riyal. Kalau kelima-lima dia gigit dia kena bayar dam. Dia tak ada isu tak tersengaja dari sana. Tak apa. Sengaja tak ada. Sama. Sama dia. Sengaja ataupun tak sengaja. Dia termasuk dalam merosakkan ataupun menghilangkan. Hmm. Berbeza dengan yang lain tadi. Berbeza dengan minyak wangi tadi kan. Berbeza dengan minyak wangi. Contoh dia ada minyak wangi dalam beg dia. Dia sedut-sedut telefon, nak ambil telefon dia, kita pegang minyak wangi. Itu tak apa, dia tak sengaja, dia basuh cepat-cepat. Dia dimaafkan, tak kena bayar apa-apa. Ataupun dia pakai pudah tadi. Lepas niat dia pakai pudah. Kawan dia tegur, dalam ihram tak boleh pakai pudah lah. Allah Akbar, saya terlupa. Dia pun cepat-cepat tinggalkan. Dia tak kena bayar apa-apa. Berbeza dengan kuku dengan rambut. Sengaja ke tak sengaja ke, selagi mana ada usaha dia buat, dia kena fidyah ataupun dendam. Yang ni selalu 7 dengan 8 ni paling ramai kita tanya. Memang selalu jemaah tanya. Itu benda biasa kita buat kan. Memang kita buat. Saya pun kadang terbuat. Saya pun kadang-kadang walaupun dah banyak kali pergi ulang alik, terbuat juga. Bayar je lah kan, bayar kalau kita dah terlanggar lah. Nombor 9, tebang pokok di tanah haram. Ni jarang kita buat lah. Tebang pokok. Sebabnya kalau kita tengok pada zaman Nabi lama kan. Nabi daripada Madinah pergi ke Mekah berapa lama? Lebih kurang dalam 2 minggu Nabi perjalanan. Kita nanti naik train kan? Naik train berapa jam? 2 jam. Dia ikut kalau ada yang satu kali berhenti, ada yang 2 kali berhenti. Kalau yang sekali berhenti lebih kurang dalam 2 jam je. Kalau yang 2 kali berhenti 2 jam 20 minit. Nabi 2 minggu. Jauh perjalanan nak tempuh padang pasir, gurun dan sebagainya kan. Pakai ihram ni. Sebab tu ada yang ada sahabat Nabi yang tak buat umrah, ada yang buat umrah. Jadi yang tak buat umrah ni boleh tebang pokok. Yang mana yang buat umrah Nabi larang yang tak cabut pokok ataupun memburu binatang buruan. Sebab ada sahabat Nabi yang pakai ihram nak pergi bantu sahabat lain memburu. Nabi kata tak boleh. Yang pakai ihram tak boleh memburu. Yang tak buat umrah saja boleh memburu. Jadi kita tak buat lah. Tapi kalau zaman sekarang ada, kita nak buru. Ada isu yang dibincangkan yang ada sekarang ada 2. Yang pertama adalah burung merpati. Tak boleh kita nak segah burung tu, kita nak buat halau dia ibarat memburu lah. Okey. Ataupun binatang yang ada lagi apa? Belalang. Tapi belalang ni waktu musim panas je banyak. Penuh kadang-kadang dekat depan dataran Masjid Nabawi atau Masjidil Haram tu belalang. Penuh dengan belalang. Kalau terpijak itu dikenakan fidyah tu kena. Jadi tapi biasanya bulan 1 tak ada lah. Bulan sejuk ni biasanya memang tak ada. Dia akan datang bulan 4, bulan 5, bulan musim panas. Okey. Yang ke-11 mengahwinkan menerima kahwin dalam ihram tak dibenarkan. Yang ke-12 melakukan pendahuluan persetubuhan bagi suami isteri lah. Kalau pergi suami isteri bilik berdua kan, kena hati-hati. Dan yang paling besar kesalahan adalah melakukan persetubuhan semasa dalam ihram. Okey, ada 13 pantang larang. Berapa lama kita kena jaga? Mungkin umrah kita siap dalam pukul 1 pagi. Maknanya kita niat dalam pukul 3 petang, siap dalam pukul 1 pagi. Mungkin dalam 10 jam dan 11 jam kita dalam ihram. Bila selesai kita punya larangan ni, bila kita gunting rambut. Bila kita gunting dia rambut 3 helai, maka pantang larang ni habis, berlalu pergi. Selagi mana kita tak gunting rambut, selagi tu masih kita dalam ihram. Jadi kena jaga kita punya pantang larang ihram ni. Dan andai kata ada terlanggar, terus jumpa mutawif kita. Ustaz, contoh Ustaz Aiman, saya ada
rambut saya lah tadi, saya baru ada 2 helai rambut. Ustaz kata itu kena bayar 20 riyal. Kita boleh selesaikan sebelum kita keluar daripada kota Mekah. Esok boleh, lusa boleh. Tapi kalau selesaikan awal lebih baik lah. Siapa kita nak bagi? Biasanya contohnya dam tadi ada dam pilihan 3. Yang pertama, sembelih seekor kambing kalau mampu. Ustaz saya tak mampu Ustaz, duit ni cukup nak belanja saya kat sini. Yang kedua apa dia Ustaz? Yang kedua 60 riyal bagi kepada 6 orang fakir miskin. Maknanya petugas-petugas Masjid Haram tu kan, kita bagi seorang 10 riyal. Jumpa seorang 10 riyal, 10 riyal, 10 riyal sampai 6 orang. Yang ketiga, saya duit riyal memang tak ada Ustaz. Memang habis riyal. Puasa 3 hari. Kat sana boleh puasa ataupun sambung kat sini. Tapi ramai yang ambil nombor 2 ni, 60 riyal. Nak selesaikan terus kan? 60 riyal, 6 orang yang berbeza. Sebab itu dia panggil dam pilihan. Itu yang terbaiknya yang kedua lah. Dan dia tak ada dam was-was, tak ada. Ustaz, saya ada 60 riyal ni, kok-koklah rambut saya gugur ke, buku saya tercabut ke kan. Saya nak, tak ada, dam was-was tak ada. Yakin, memang yakin dalam ihram tadi memang tak ada langgar. Al yakin la yuzadu bisyak. Maknanya kita yakinlah selesai sini. Tapi was-was macam rambut kita macam bukan macam jatuh jumpa ustaz kita. Ustaz kata tak apa, itu dimaafkan, selesai. Sebabnya nanti kalau kita tak tanya nanti sampai ke sini kita akan ingat-ingat. Kan? Jadi selesaikanlah sebelum kita keluar daripada kota Mekah nanti. Biasanya kuku ni kadang-kadang ada kuku kita nak tercabut kan. Jangan kita sengaja kopek dia bagi tercabut. Kalau macam nak tercabut, biar je. Dia kata dah buat umrah, tengok dah tak ada. Selesailah, bukan daripada kita punya usaha tadi. Okay. Biasanya 7 dengan 8 ni yang paling ramai sekali bertanya, rambut dengan kuku. Okey. Ada nak tanya tentang petang larang? Kita nak masuk bab tawaf. Tak ada. Dia tahu, tak sampai dia tak tahu. Apa tahu. Okey. Tapi yang kena beringat-ingat lah 13 petang larang ni. Nanti lepas kita niat lepas kita talbiyah, sekarang ni semua orang ada telefon kan kat tangan kan. Boleh buka slide saya ni, tengok apa dia 13 patah larang tu. Oh, ini patah larang kita kena ingat. Sebab ni hari ni bukan kita ingat. Nanti lusa 2 minggu lagi dah lupa apa dia kan 13 tu. Jadi kita ingat, bila kita ingat balik, ini 13 ni kita kena jaga baik-baik. Okey, kemudian tawaf. Mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali dengan syarat-syarat. Syarat-syarat tu kita kena ambil berat. Sebab syarat-syarat tu yang menentukan tawaf kita sah ataupun tak sah. Okey. Dia tengok jenis tawaf berapa jenis tawaf ada. Yang pertama tawaf umrah, yang pertama wajib malam yang kita buat tu kita buat tawaf umrah. Yang kedua tawaf tahiyatul bait. Tawaf tahiyatul bait ni apa dia? Nak menghormati Kaabah. Kalau kita orang luar ni, kalau kita pergi masjid yang ada kat kita ni, kita solat sunat tahiyatul masjid kan. Tapi kalau di Masjidil Haram kita buat tawaf tahiyatul bait. Ataupun tawaf sunat. Dua-dua sama, boleh buat sama ada tawaf tahiyatul bait ataupun nak buat tawaf sunat boleh. Dan dia tak ada sa'i. Yang ada sa'i adalah tawaf umrah saja. Selain daripada tawaf umrah, yang lain ni semua tawaf saja. Okey. Tawaf nazar. Tawaf nazar, anda kata kita ada hajat, betul-betul anda kata anak berjaya SPM, kita nak buat tawaf nazar. Kita kena selesaikan nazar kita nanti kat sana. Dan last sekali adalah tawaf wada'. Tawaf wada' tu tawaf selamat tinggal sebelum kita nak keluar daripada Mekah nanti, sebelum nak pergi ke Madinah. Wajib buat. Nanti kita akan cerita sikit apa dia dikecualikan daripada tawaf wada'. Okey, ustaz kita tadi dah siap bagi kunci bilik, naik ke bilik selama lebih kurang dalam 2 jam ke 3 jam kan. Sebelum kita nak turun jumpa dengan ustaz kita pukul 9 dekat lobi Hotel Sofa kita tu, pastikan kita turun, kita mesti kena ada wuduk. Tawaf mesti suci daripada hadas, maknanya mesti ada wuduk. Botol spray ada kan, nanti ada beli kan. Kita botol spray tu yang RM5 tu isi dalam beg kita, isi air sekali. Sebab kita takut terbatal wuduk semasa kita tengah tawaf. Ada tak orang batal wuduk ramai? Di antaranya biasanya terkentut lah. Kan terkentut kan. Terkentut. Orang perempuan pula kadang-kadang ada angin keluar ikut depan kan. Dia belakang awak ada, depan pun ada kan. Kena bawa botol spray tu supaya kalau anda kata batal wuduk, kita boleh ambil dekat tepi tempat tawaf tu. Kalau kita tak ada botol spray, kita kena keluar balik ke dataran. Contoh dataran tu dekat jalan raya, kita kena keluar balik daripada masjid. Kena turun dekat bawah 3 tingkat baru kita jumpa tempat wuduk. Makan masa dah. Jadi kita bawa botol spray tu supaya kita boleh standby. Apa lagi kita akan bawa uncang kasut nanti. Sebelum kita jumpa ustaz kita tu, pastikan kita bawa uncang kasut sekali. Sebabnya kita nak tawaf nanti, kita akan masuk pintu nombor 3. Selesai tawaf kita ikut pintu 25.
Berbeza lah. Dan kita pergi dulu ada tempat kasut kan. Sekarang dah tak ada. Tak ada. Langsung tak ada. Langsung tak ada. Yang di sana ada. Dekat Madinah je ada. Dekat Mekah langsung rak-rak kasut tak ada. Jadi bawa uncang kasut yang Haramain bagi tu supaya nanti kita boleh bawa waktu lepas sa'i nanti kita akan keluarkan kasut kita balik. Okey. Kita akan jumpa dengan ustaz kita dekat lobi pukul 9. Sambil tu kita dah check dah tudung semua orang lelaki bila berjalan tak nampak peha kan. Bila itibak tak nampak pusat. Okey. Yang kedua apa? Pakaian kita mesti bersih. Macam saya bagi tahu tadi lah. Ustaz kita bagi masa kan. Ada masa kita kena ke bilik untuk tukar pakaian yang bersih. Yang ketiga tutup aurat dengan sempurna. Okey, yang keempat kita akan mula daripada sudut Hajarul Aswad. Nombor 3 tu kita akan turun sampai dataran kita akan jumpa penjuru Hajarul Aswad dulu. Senanglah, maknanya kita akan terus mula untuk tawaf. Okey. Apa dia lagi? Yang kelima, menjadikan bahu kita sebelah kiri. Okey, contoh ini Kaabah kan. Ini Kaabah depan kita. Okey, sini penjuru Hajarul Aswad. Jadi bahu kita ni sentiasa menghadap ke arah kiri Kaabah. Ada ke ustaz orang pusing kan? Kadang-kadang orang tak ramai sebab dia nak tengok. Kakak contoh dia tengah tawaf, kakak ada tak ke belakang, dia pun pusing. Oh, ada dia pun terus. Habis badan tawaf dia ni. Kalau dia tak undur 3 langkah ke belakang. Sebab kadang-kadang kita nak katakan bukannya orang ramai ataupun kena gempuh kan. Sebab sekarang dataran tu dah besar. Tak macam dulu dia kecil kan. Kena gempuh dengan orang India terpaksa pusing. Sekarang ni jarang isu gempuh tu kena. Kadang-kadang dia pusing sendiri tengok belakang. Oh, ada keluarga dia pun terus. Tak boleh. Ataupun dia tengah tawaf, tiba-tiba contoh umrah kedua, ada orang cuci masjid depan dia. Dia tarik tali. Dia sana dia tak akan beritahu, dia tiba tarik tali terus. Kadang-kadang kita tengah tawaf, tarik tali. Kaabah ada sebelah sini kan. Dia pun tak apalah, dia pun pusing sini. Bila dia pusing sini, tengok belakang dia, membelakangi Kaabah. Kalau dia terus lagi, tak sah tawaf dia. Jadi kena ingat, kalau kita tengok depan kita ada orang India berhenti ramai, jangan kita pusing macam ni. Jadi kalau kita daripada sini, kita tengok sini ada halangan, kita slow-slow ke kanan, tengok bahu kita. Bahu kita masih lagi menghadap ke arah Kaabah. Jadi isu bahu ni selalu jemaah terlepas pandang lah. Kadang-kadang kita tengok ada yang daripada negara kita sendiri. Tengok bendera Malaysia kan, tengok back dia, orang Malaysia ni dia tu pusing. Ada orang cuci masjid, dia tu pusing macam ni. Bahu dia dah membelakangi Kaabah. Jadi kalau dia teruskan tawaf dia, tak sah tawaf dia. Dia pergi sa'i dia tak sah. Dia gunting rambut dia tak sah. Bahu ni kena jaga betul-betul. Tapi janganlah keras macam robot kan, keras. Macam biasa je, sebab tempat tu besar. Tempat tawaf tu besar. Jadi kita kena adjust sendiri-sendiri. Kita tengok depan kita ada halangan, kita slow ke kanan. Bahu kita masih lagi menghadap ke arah Kaabah. Kena jaga betul-betul bahu kita ni, supaya kita jangan berpusing. Dan susunan tu kalau boleh jalan dekat-dekat. Jangan jalan dia kat depan, kakak dia dekat belakang, abang dia lagi belakang. Kalau dia takut mana takut keluarga kita hilang kan. Dia pun pusing tengok. Oh ada, dia pun terus. Itu yang selalu terjadi, jemaah yang bahu dia tak jaga. Jadi jaga bahu. Yang keenam apa dia? Cukup 7 kali dengan yakin. Sekarang ni kedai barangan umrah dia jual 7 manit kan. Yang paling praktikal sekali ada 7 manit. Jadi kita bawa tu, habis pusingan yang pertama 1 2 3 4 5 6 7. Dulu orang dulu isi getah lah kan. Macam-macam lah. Jadi yang senang ada 7 manit tu. Kita kira 7 kali dengan yakin. Kalau tak yakin macam mana? Kalau tawaf sunat tak ada masalah, tawaf umrah kan. Kita tanya kakak kita, berapa dah? Kakak kita cakap 5. Saya kira 4. Pakai yang dia kira. Jangan kira yang kakak tadi. Biar kurang, jangan ambil yang lebih. Berjalan dengan tujuan tawaf, ini pun sama. Berjalan dengan tujuan tawaf ni kita tengok apa terpesong niat kadang-kadang. Nak cari orang hilang dan sebagainya. Tawaf tu tak perlu kita baca buku. Ada Haramain bagi buku kan. Buku tu kita simpan dalam beg. Saya rasa Haramain dia ada bagi alat pendengaran nanti. Dia akan dengar. Ustaz kita kat depan baca dengar. Kita ikut dia, ustaz kita baca Allahumma inna hadza baituka, kita dengar. Kita ikut dia. Andai kata tak dengar, doalah apa-apa yang kita nak doa. Tak perlu buka buku. Allahumma, kadang-kadang kita buka buku kan. Allahumma inna hilang.
Mana orang lain hilang kan? Sebab kat sana cepat. Sebab orang keluar masuk depan kita ramai. Kadang-kadang tadi ada lagi kawan-kawan kita mana dia? Hilang semua. Jadi buku tu semua simpan. Mata kita tengok depan. Oh ni kumpulan kita. Kadang-kadang ustaz macam saya beritahu kan, depan tu ada halangan. Ustaz dia dah ke kanan dah. Dia pun terus lagi sebab dia baca buku. Ustaz dia ke kanan, dia terus. Kita mana orang lain hilang kan? Jadi buku tu simpan dalam beg kita. Dan bacaan tu sebenarnya tak ada bacaan khusus. Apa yang ada dalam hati kita. Yang pertama kita boleh doa untuk diri kita dulu. Ya Allah, aku ni banyak sangat dosa-dosa aku. Ya Allah, ampunkanlah segala kesilapan aku. Ya Allah, menangis sambil kita menangis. Sambil mata kita tengok depan. Jadi itu yang terbaiknya. Sebab kalau kita baca Arab pun kita tak faham kan. Buku tu simpan. Kalau umrah kedua, ketiga nak baca tak apa. Yang pertama tu kita simpan. Ustaz kita baca pun kita dengar. Arahan ustaz kita ke kanan sikit, ke kiri kita boleh dengar. Okey. Yang ke-8 dilakukan dalam Masjidil Haram. Memang kita buat umrah ni, kita buat dalam Masjidil Haram lah. Kita buat luar daripada Masjidil Haram. Okey. Ada 8 syarat. Semua kena ikut. Yang pertama mesti suci daripada hadas, mesti kena duduk. Rasa kentut, rasa tak kentut, kan itu perkara biasa. Macam mana kita nak buat macam tu? Kentut ke tak kentut? Kentut ke tak kentut? Kalau kita tengok dalam fiqh, selagi mana tak dengar bunyi, tak ada bau, kita boleh teruskan. Sebabnya tanda-tanda tadi tak ada. Tapi kalau ada tanda-tanda tadi, kena keluar lah. Dia berbeza dengan wuduk. Tengah-tengah tahu, tadi ambil wuduk ke belum? Ambil wuduk ke belum? Maknanya dia belum ada wuduk. Tapi kalau tadi kentut ke tak kentut? Kentut ke tak kentut? Tanda-tanda tak ada. Dia masih berpegang, dia masih ada wuduk. Tapi kalau kita memang rasa keluar, keluarlah sekejap, ambil wuduk, kemudian sambung balik. Nanti kita tengok kaedah sambung badan macam mana. Okey, sunat dia apa? Berjalan kaki. Sekarang macam saya beritahulah, skuter ada, bagi ada kan. Ikut kemampuan kita. Tapi rasa seronok tawaf ni, tawaf kat dataran. Tawaf pun tak masa lama, lebih kurang dalam 25 minit. Itibak bagi lelaki nampakkan bahu sebelah kanan. Kemudian apa? Istilam Hajar Aswad dan kucuk. Okey, ini dia Kaabah tadi kita tengok. Ini Hajar Aswad, sini rukun yang mandi kan. Macam saya beritahu. Ini dinding Kaabah. Ni Kaabah petak ni. Jadi kat sini kita nak mula tu kita akan kucuk. Niat macam mana? Niat biasanya mutawif kita akan ingatkan diri. Sebab tu kita pergi ada mutawif ni lebih baik daripada kita pergi DIY kan. DIY tak ada mutawif kan, pergi sendiri-sendiri. Ini mutawif kita akan pandu. Okey, baik ajar ini dalam lampu hijau. Kita akan mula sini. Jadi tawaf sunat ke, tawaf wadah ke, dekat sini tempat kita berniat. Contoh tawaf sunat, ya Allah ya Tuhanku, aku nak tawaf sunat 70 pusingan kerana Allah Ta'ala. Tawaf wadah dah nak balik, sampai kat lampu hijau, ya Allah ya Tuhanku, aku nak tawaf wadah 70 pusingan kerana Allah Ta'ala. Jadi tak perlu berhenti pun, sambil lalu kita agak-agak je. Dah sampai lampu hijau, ya Allah ya Tuhanku, aku nak tawaf sunat 70 pusingan kerana Allah Ta'ala. Kalau tawaf umrah kita boleh baca niat, ya Allah ya Tuhanku, aku nak tawaf umrah 70 pusingan kerana Allah Ta'ala. Kemudian mutawif kita istilam, kita pun istilam. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, walillahilham. Kucuk, jangan bunyi. Ramai yang bunyi macam gitu kan. Ramai yang macam itu, pecah-pecah bunyi kan. Sunat dia tak ada bunyi. Tak ada bunyi. Bismillah, Allahu Akbar, walillahilham. Kemudian kita baca doa. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah segala kesilapanku. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosaku. Ya Allah, ya Allah, aku bersyukur kepada aku datang ke sini. Ya Allah, kita baca doa apa-apa doa sampai dekat rukun yang mani, kita istilam lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, tak perlu kucuk. Walillahilham. Baca apa kat sini? Kat sini ada baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa Nabi aja. Nabi baca doa dan puluhan ribu malaikat yang aminkan doa kita. Sampai masuk pusingan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, walillahilham. Tak ada bunyi. Sambung pusingan kedua. Sampailah tujuh pusingan. Jadi kita ada dua istilah. Sini istilah yang pertama, kucuk. Kemudian kita baca apa-apa doa sampai rukun yang mana, istilah kali kedua. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, walillahilham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dua kali. Ustaz, macam ada orang tu Islam kan, dia menghadap Kaabah, dia badan dia pusing menghadap Kaabah tu. Kan ada contoh kan? Tengok kalau dia mula dekat sini, contoh dia yang dia pusing tu dekat mula-mula dekat sini. barisan tu kan? Tak ada masalah. Boleh gitu? Boleh, tak ada masalah. Sebab dia kawasan sini. Dia kawasan tempat dia nak mula. Belum masuk. Belum belas lain. Yang ke sini. Tapi dia pusing gini. Dia berhenti. Dia berhenti ni. Dia berhenti tak apa. Jangan sambil dia jalan. Kalau jalan tak boleh. Sambil jalan tak boleh. Tapi kalau dia berhenti tempat mula-mula tu tak ada masalah. Tapi biasanya kalau kita sambil jalan je. Sambil jalan tu kita
Ni. Macam ni, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamd. Sambil jalan. Biasa yang pusing-pusing tu orang India, Pakistan kan. Orang kita jarang nak pusing habis. Orang kita buat syarat. Orang kita biasanya akan buat syarat je. Satu lagi Ustaz, kalau macam yang pasal baru je tadi. Kalau macam kita ditolak. Kan orang ramai-ramai tu dia. Kalau tolak, okey kita tengok kaedah sambung dia, contoh orang tolak-tolak sampai berpusing kan. Sampai terus. Kalau kita tengok belakang, kalau kita tengok belakang tak ramai orang kan, kita boleh undur 3 langkah ke belakang. Sambung balik. Valid balik pusingan tadi. Tapi kalau kita nak undur belakang, ramai sangat orang bertolak-tolak, tak apalah kita tambah lagi satu pusingan. Sama ada kalau kita boleh kosong, kita undur 3 langkah ke belakang, ataupun kalau ramai sangat kita tambah lagi satu pusingan. Itu kaedah sambung batal lah, sambung perjalanan tadi. Okey, apa lagi? Zikir dan doa. Tak tahu nak baca apa, boleh zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah setiap pusingan. Astagfirullah, astagfirullah. Tak tahu nak baca apa lagi, baca surah Al-Azim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Apa-apa saja yang kita boleh buat. Tak ada bacaan yang khusus. Ustaz, kalau saya nak diam je boleh? Rugilah. Boleh, kan? Boleh, tak ada masalah. Dia tak ada, itu perkara sunat je, tapi rugilah. Depan Kaabah betul kan? Tak minta uji. Minta sekali syurga. Ya Allah, aku nak masuk dalam syurga Jannatul Firdaus, ya Allah. Syurga yang paling tinggi, ya Allah. Tanpa dihisap segala amalanku, ya Allah. Kau masukkanlah, ya Allah. Kalau Allah perkenankan, itu rezeki kita. Kita doa lagi apa segala hajat kita, insya-Allah Allah perkenankan segala doa dan hajat kita. Tawaf khusyuk dan tawaduk. Okey, dan yang last sekali bila kita habis pusingan yang ketujuh, Bismillahirrahmanirrahim walillahil hamd, kita akan solat sunat di sini. Ini Hajar Aswad. Depan sikit ada makam Nabi Ibrahim. Mutawif kita akan cari tempat kosong, kita akan solat sunat tawaf. Saja aku solat sunat tawaf 2 rakaat kerana Allah Taala. Dan mutawif kita akan baca doa lah. Mutawif kita akan pandu kita, dia akan baca doa selepas tamat tawaf. Okey. Itu mengenai tentang tawaf tadi. Kita masuk sikit wudu lah. Tawaf ada lagi. Tapi kita masuk bab wudu. Kalau bab bersentuhan lelaki dengan perempuan kan, Ustaz, batal tak saya sentuh? Biasa jemaah tanya kan, batal tak saya sentuh tadi tengah tawaf tadi, orang sentuh saya, orang terlanggar saya, batal tak? Tak batal. Bergantung kepada 2 perkara. Apa dia? Kita ada orang kata kita dah keluar ke mazhab Hanafi ke Ustaz? Tak, masih Syafi'i. Dia ada 2 pendapat, yang marjuh dan masyhur. Yang mana yang masyhur kalau sentuh batal. Tapi kalau yang marjuh dia tak batal. Tak batal. Dengan 2 syarat. Yang pertama, mesti keluar daripada hotel. Ustaz, saya sentuh dalam lift tadi. Tersentuh dalam lift, batal. Kena ambil wudu. Ustaz, saya sentuh dekat mana? Dekat dataran masjid. Sebab ramai orang tu, orang terlanggar saya, batal tak? Tak batal. Yang kedua, tak ada nafsu. Orang sentuh kita sentuh orang, tak ada nafsu-nafsu, masing-masing tahulah kan macam mana naik nafsu dan sebagainya. Kalau sentuh, kita rasa biasa, tak tahu je lah, tak batal. Yang pertama, mesti keluar daripada hotel kita. Yang kedua, sentuh tu tak ada nafsu syahwat. Boleh teruskan, boleh tawaf, sa'i dan sebagainya. Okey. Dan kita boleh buka TV dulu. Kalau contoh kita nak tawaf sunat kan, kita buka TV dekat hotel kita tengok live. Ramai orang ke tak ramai orang. Kadang-kadang kita tengok kat TV tu macam ramai orang kan, tapi bila kita turun kat dataran sebenarnya banyak tempat-tempat kosong. Apatah lagi sekarang pembinaan dataran tu dah siap sepenuhnya. Tempat kosong tu luas. Tempat tawaf tu jauh lagi sini ke Atap Warna Merah tu lebih kurang. Tempat tawaf tu jauh, dia punya tempat tawaf. Jadi besar lah. Biasanya mutawif kita akan ambil belah kanan. Dia tak masuk ke tengah sebab kat tengah tu ramai orang. Tapi kalau kita tawaf sunat, kalau nak dekat dengan Kaabah, biasanya waktu pagi orang kurang. Kita lepas sarapan pagi tak tahu nak buat apa kan, kita ambil wudu. Tawaf sunat mesti kena ada wudu juga. Tetap 7 pusingan. Ada jemaah tanya, Ustaz, saya buat tawaf sunat buat 4 je boleh? Tak boleh. Tawaf tetap 7. Ambil wudu, kita pergi dengan keluarga kita pergi tawaf sunat. Okey. Kesalahan semasa tawaf apa? Terbuka aurat dengan sengaja. Kalau kita tengah-tengah tawaf, tiba-tiba rambut kita keluar kat sini kan, kakak kita tegur, kak rambut terbuka tu, kita pun cepat-cepat masuk. Sambil kita perjalanan tu, kita boleh teruskan. Okey, terpesong niat menyentuh Kaabah, tak boleh sentuh Kaabah.
Walaupun kali pertama terwujudnya nak tengok Kaabah lah kan, nak pegang Kaabah. Kebetulan ustaz pun bawa, orang tak ramai malam tu. Dekatnya dengan Kaabah, kita pun sambil jalan pegang Kaabah. Sentuh, tak boleh, batal. Ada ramai jemaah sebelum-sebelum ni sentuh Kaabah masa tawaf. Okey, terpesong mencari niat, terpesong niat cari kawan. Kalau boleh keluarga kita jalan dekat-dekat. Pegang kain telekung ke kan, kita pegang tangan ke, supaya apa? Supaya kita tak pisah. Kadang-kadang negara-negara lain ni dia rempuh kita. India, Pakistan, dia bukan ikut macam kita, ikut peraturan kan. Dia kadang-kadang wrong way. Kita tengah tawaf, dia ramai ikut wrong way ke sini. Dia rempuh kumpulan kita. Sebab tu kadang-kadang waktu rempuh tu kita terpisah dengan ahli keluarga kita. Jadi boleh pegang tangan supaya kita apa, tak terpisah, nak sibuk cari kawan lah. Tengah-tengah tawaf mana seorang lagi kakak kita hilang kan. Yang lain takut tak? Kakak tu pula pertama kali pergi. Mesti yang lain pun risau. Sambil-sambil jalan tu cari mana sepanjang tawaf, tak boleh. Sebab tu kalau boleh perjalanan kita tu biar jalan sekali-sekali. Supaya tak ada kita mencari kat bawah kita hilang. Menyentuh, memasuki Hijri Ismail tak boleh. Kita nak sentuh ataupun kita nak masuk dalam Hijri Ismail. Okey. Ustaz, Hijri Ismail tu sekarang buka. Dia buka kadang-kadang. Dia tak macam kita dulu kan. Dulu bila-bila masa siapa nak masuk-masuk. Sekarang ni dia tutup. Dia kalau ramai orang dia tutup. Bila orang kurang dia buka. Kita tahu skill tu. Ada rezeki lah. Kena duduk situ je. Kena duduk situ lah. Ataupun kita tengah tawaf sunat kan. Kita tengah tawaf sunat sehingga keempat, tiba-tiba dia buka. Masuk je lah. Tawaf sunat tak terikat dengan umrah tadi. Jadi kita masuk sembahyang dalam Hijri Ismail. Nanti boleh tambah lagi pusingan yang berapa baki tadi. Boleh break lah kan? Boleh break. Boleh break. Tak ada masalah. Bercakap menggunakan telefon bimbit, janganlah kita nak tawaf. Semua sekarang ni yelah zaman orang muda sekarang kan, tengah tawaf buat live. Elokkan lah. Nanti kita akan tengok waktu kita tawaf nanti ramai orang pegang telefon. Negara-negara lain dia buat live, kita tengok dia buat live, dia cakap-cakap dengan keluarga dia kan. Sebaiknya tinggalkanlah. Telefon tu kita biar je dalam beg kita. Nanti lepas solat sunat tawaf nanti mutawif kita bagi masa 20 minit, kat situ nak ambil gambar ke apa boleh, tak ada masalah. Tapi masa tawaf umrah tu buatlah betul-betul kerja umrah. Apa lagi? Menaik kentut buang kecil dan yang besar kan. Pusingan ke-6 dah. Nak kentut ni tahan. Hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Okey, sambung batal tadi sama ada kita boleh undur 3 langkah ke belakang ataupun kita nak mulakan pusingan yang baru. Yang kursi roda dia akan naik tingkat atas, saya beritahu tadi. Memang besar lah, kalau tawaf tu mungkin dalam sejam setengah pun siap. Kesian kat orang yang tolak lah kan. Dia jauh, perjalanan tu jauh. Berbanding dengan bawah. Kalau bawah mungkin dalam 25 minit siap kan. 20 minit siap, 25 minit siap. Sebab tu kita boleh rancang. Tawaf larat kita buat kat bawah. Lepas solat sunat tadi, kalau nak naik wheelchair pun ada yang orang upah wheelchair. Yang itu murah dalam 75 riyal. Sa'i tawaf kita kat bawah kan. Sa'i saya tak nak naik bagi. Bagi 50 riyal tingkat atas. Tapi kalau yang wheelchair tu ada yang bukit tu ada yang orang Arab tolak. Dia 75 riyal je. Kita boleh ikutlah mana yang kita rasa mudah untuk kita kan. Tapi kalau ramai ni ada 8 orang nak naik bagi, kita naik tingkat atas, tingkat 6, kemudian kita naik bagi, seorang 50 riyal. Tingkat 6 ya. Tingkat 6. Dalam lift tu ada tingkat 4, tapi dalam lift tu dia tulis nombor 6. Pahala Okey. dia sama tu Ustaz. Pahala dia sama tu. Pahala sama. Pahala dia umrah sama lagi. Tapi yang bawah tu kita rasa perjalanan lah. Setiap langkah, setiap langkah kita kan. Betul dia kira. Okey. Nak tanya Ustaz, macam adik saya ni, dia kalau kita tawaf, dia boleh bertawafkan. Nak solat sunat, dia tak boleh ke bawah. Ada kursi. Dekat lepas kita makan Nabi Ibrahim, tempat air Zam-Zam nanti kan. Ada tempat Zam-Zam tu, dekat belakang Zam-Zam tu dah ada gantung kursi banyak. Situ dia bawa. Kursi. Kadang-kadang kat tempat solat tu ramai orang tinggal kursi kat situ. Yang kursi tu semua kursi wakaf. Wakaf masjid lah. Jadi boleh kita ambil, boleh kita guna untuk solat. Tak ada masalah. Dekat ataupun kat belakang Zam-Zam tu ada letak kursi. Banyak kursi gantung kat situ. Kita tengok. Kita boleh ambil lah. Ataupun kalau nak buat tongkat waktu tawaf kan ada kursi kan. Kita boleh beli dekat hotel kita pun ada jual. Dekat hotel sofa tu dekat bawah tu ada orang jual lebih kurang dalam 25 riyal.
Kursi tu. Kursi tu. Kursi tu. Tongkat dia. Kursi tongkat kaki 3 tu. Dia ada jual 25 riyal. Boleh kita buat tawaf. Habis tawaf kursi tu kita buka solat. Okey. Okey, ini gambaran lah. Mungkin ada yang nampak kan, ini gambaran kita tawaf tadi. Kalau boleh kita tengok kat sini, yang warna hijau ni adalah garisan Hajar Aswad. Kat sini kita akan niat. Ya Allah, ya Tuhanku, apa nak, nampak tak? Nampak. Sampai kat sini kita akan niat bersama-sama dengan mutawif kita. Ya Allah, ya Tuhanku, apa nak tawaf umrah 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita baca doa. Apa-apa doa boleh. Ya Allah, ampunkanlah kesilapanku, dosa. Kita minta doa untuk diri kita, minta syurga, jauhkan daripada api neraka. Kita baca doa sepanjang perjalanan kita ni. Baca doa sampai kat rukun Yamani ni, kita istilam lagi sekali. Bismillah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Cukup satu. Berapa minit? 5 minit lebih kurang. Dah sampai kadang-kadang. Kalau umrah kedua tu kadang-kadang 3 minit je satu pusingan. Tak lama lah kan. Okey. Masuk pusingan yang kedua, kita istilam lagi sekali. Kedua, sampai ke sini kita istilam. Sampai ke sini kita istilam untuk masuk pusingan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampai 7 pusingan, mutawif kita akan bawa kat sinilah makanan Ibrahim untuk kita solat sunat tawaf. Okey, tawaf dia nak tanya. Yang keliru ke, yang tak faham ke? Masa break ni Ustaz, kan dia 7 pusingan. Jadi macam Ustaz sebut tadi, kalau ada yang nak ada hajat apa semua, maknanya dia stop. Kira pusingan ke-6 tu dia stop. Tengah-tengah tak habis lagi. Jadi kalau lepas dia keluar masjid, dia masuk balik nak sambung, lepas tu buat balik semula 6 lah. Kira nombor 6 dan nombor 7. Tambah 1 je lah. Tambah 1 lah ya. Dia sunat betul-betul 7 kali. Contoh kita tawaf pusingan keempat, tiba-tiba sakit kepala sangat kan. Sakit sangat kepala ni, kalau terus ni memang pitam ni. Kita balik hotel dulu. Balik hotel, makan panado dulu. Kemudian kita tidur, lebih kurang sejam dulu dah hilang sakit kepala, ambil wuduk, pergi sambung balik. Boleh. Ataupun sakit perut, biasa orang sakit perut lah. Dengar pusingan keempat sakit perut sangat ni, memang tak tahan lah. Hotel Sopua kan dekat kan. Balik bilik je lah. Dia balik bilik dulu. Contoh pusingan keempat dah selesai, pusingan kelima tu sakit perut. Dia balik ke bilik dulu, lepaskan hajat, ambil wuduk balik, pergi ke masuk masjid tadi, sambung pusingan kelima. 5, 6, 7. Tak perlu mula pada awal. Dia sunat je mula-mula 7 pusingan. Dia mana yang kita berhenti tadi, kita boleh sambung. Tapi kalau tak ingat berhenti kat mana, sambung je lah pusingan yang baru. 5, 6, 7. Cukup 7 pusingan. Kena istilam juga ni. Sama kena istilam. Walaupun kita dah ke depan, bukan dekat garisan hijau. Istilam ke garisan hijau saja. Garisan hijau saja. Dia mula nak tahu lah. Dia baru pula lah. Buat baru lah. Nak sambung. Sambung. Okey, ada nak tanya soalan lain? Sebelum kita nak masuk ke sa'i. Ustaz, mak nak tanya. Macam mak ni tokoh muda kan? Kita nak mak ni kurang. Tapi kalau mak pergi tahu, mak pakai minyak kencing boleh tak? Minyak tujuan untuk kesihatan tak ada masalah. Tak ada. Boleh pakai. Boleh. Minyak wangi-wangian tadi dia dua kecuali dia. Yang pertama contohnya kebersihan. Contoh kita makan kan, kita makan kat bilik waktu ustaz bagi masa tu, kita makan tangan kita berminyak. Kita ambil sabun sikit, kalau kita pakai air saja minyak tu tak hilang. Kita ambil sikit sabun tu wangi kan. Tapi jangan bau pula. Kita tahu wangi, kita basuh untuk hilangkan kotoran, tak ada masalah. Yang kedua kesihatan. Kita tiba-tiba sakit kepala, kita ambil minyak tadi, contoh minyak kan, kita pakai untuk kesihatan kita, tak ada masalah. Dan kita bukan pakai untuk berniat untuk wangi. Oh, minyak ni wangi dalam, pakai bagi wangi badan, tak boleh. Kita pakai tu untuk kesihatan kita. Macam bagi pakai minyak, untuk pakai minyak kepala, minyak angin sebagainya. Minyak angin wangi ke tak wangi kan? Dia bau biasa je kan. Tapi untuk kita niat untuk kesihatan kita, tak ada masalah. Okey. Untuk kesihatan, bukan untuk wangi-wangian. Kalau sunblock pun sama lah kiranya. Untuk panas tu. Untuk dia panas. wangi tak wangi kan? Ada kalau yang wangi. Kita dah tahu, jangan pakai lah. Jangan pakai lah. Kita Ambil elakkan keluar daripada kilat. Lotion tak boleh. Kalau pergi ke barangan umrah, dia suggestkan untuk yang mana pakai. Yang tu biasanya dia tak ada wangi-wangian. Dia kesan dia sama tapi dia tak wangi. Deodorant ada yang pakai untuk tiak kan. Ada yang tak wangi. Itu tak ada masalah nak pakai.
Satu set tu. Satu set dia akan jual satu set dalam tu ada untuk panas, untuk dulu dan sebagainya. Elakkan pakai wangi-wangian. Okey, sa'i. Bila kita dah lepas solat sunat tawaf tadi, kita minum air zam-zam. Minumlah air zam-zam kat sana walaupun tak haus. Masuk masjid minum zam-zam. Memang kita akan jumpa tong zam-zam dalam masjid. Masuk dia masjid ada tong zam-zam. Dia tulis Sakoya zam-zam. Dia tong warna kuning kan, dekat tepi-tepi dinding masjid. Kita minum air zam-zam walaupun tak haus. Kerana air dia sangat baik untuk kesihatan kita, untuk doa-doa mustajab doa kita. Lepas minum air zam-zam, mutawif kita akan bawa pergi ke tempat sa'i. Macam kita tengok kesihatan kita, macam saya beritahu lah, nak pakai wheelchair ada, sediakan wheelchair orang tolak, nak pakai bagi naik tingkat atas, nak kita berjalan kaki ikut yang mana mutawif kita bawa lah. Okey, sampai ke tempat sa'i. Apa dia sa'i? Berulang-alik di antara Safa dengan Marwah menurut syarat-syaratnya. Sama dengan tawaf tadi. Tawaf ada 8 syarat kan? Sa'i ni ada 6 syarat yang menentukan sama ada sa'i kita tu sah ataupun tidak. Okey. Mutawif kita akan bawa sampai atas bukit Safa. Kalau yang berbukit tu dia tulis besar-besar signboard, dia tulis Bidayatus Safa. Sa'i start here. Maknanya sa'i mula kat bukit Safa. Jangan mula kat bukit Marwah. Ada ke orang mula kat bukit Marwah? Ada. Ada orang dia tersesat kan, dia takut sangat. Tak tahu nak pergi mana. Jadi dia mula kat bukit Safa, dia Marwah, dia habis kat bukit Safa. Terbalik. Tak sah sa'i dia. Sebab sa'i mesti mula kat bukit Safa, habis kat bukit Marwah. Okey, mutawif kita akan bawa sama-sama. Dan kita, sebab apa kita kena ada kursus umrah? Sebab kita yakin ke mutawif kita ada sama dengan kita. Kan. Walaupun kadang-kadang ada alat bantuan tu dengar, walaupun dekat dapur sana, mutawif kita kat sana, kita kat sini masih dengar. Tapi kadang-kadang kat mana ustaz kita ni sebenarnya, dengar suara dia tapi tak tahu kat mana. Kan, sebab tu kita kena ada ilmu mengenai umrah kita. Kadang-kadang ada jemaah dia terpisah dengan tawaf, dia balik hotel. Dia tak tahu nak pergi mana kan, nak teruskan takut tersilap. Dia balik hotel, dia duduk kat lobi. Keluarga dia balik, tadi pergi mana, sesat, pusingan ketiga tiba-tiba hilang. Jadi saya takut nak pergi mana-mana, saya balik ke dekat lobi. Keluarga dia pula kena pergi bawa kan. Dah penat tadi, buat umrah balik pukul 2 pagi, kena bawa lagi pergi umrah lagi sekali. Balik lepas subuh kan. Jadi kita perjalanan tu biar sama-sama dekat dengan mutawif kita. Apatah lagi yang pertama kali pergi kan, kena duduk dekat dengan orang yang pernah pergi. Sebabnya orang yang pernah pergi ni, dia dah ada pengalaman. Dia tahu mula Safa kat mana, Marwah kat mana kan, bertahala dekat mana. Jadi ikut jalan orang yang pertama kali ni, ikut dekat-dekat dengan orang yang dah pernah pergi. Okey, apa dia ni tempat dia. Kalau kita tengoklah, okey, ni masjid, sebelah je. Ni bukit, ni masjid kita tempat kita tawaf. Lepas kita tawaf, ini bukit Safa, ini bukit Marwah. Dia bersebelahan. Dekat je, bersebelahan dekat. Jadi kita akan masuk, mutawif kita akan bawa dekat bukit Safa. Apa perkara yang kita akan buat? Kita akan niat sama-sama. Dia ada beza lah. Kalau kita tengok bukit Safa dengan Marwah, dia ada beza. Dia ada signboard dekat tiang-tiang, dia tulis Marwah, dia ada besar-besar tulis Al-Marwah. Kalau kita terpisah pun kita tengok, oh ini Ustaz Amdan kata bukit Marwah, maknanya mula kat bukit Safa. Kita pergi ke bukit Safa. Sampai ke bukit Safa, kita mutawif kita akan sama-sama baca niat. Baca niat dalam bahasa Arab ke bahasa Melayu? Bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak sa'i di antara bukit Safa dengan Marwah 7 kali sa'i umrah kerana Allah Ta'ala. Nak buka buku pun boleh kat sini. Sebab tempat sa'i ni besar, dia tak akan terpisah dan sebagainya lah. Sebab kalau tawaf, orang semua bertumpuk kat situ kan. Tapi kalau sa'i ni ada yang tingkat atas, ada yang tingkat tengah, ada yang tingkat bawah, dan tempat itu besar. Senanglah kalau kita nak jalan beriringan sekali serentak pun tak apa. Sebab kat situ tak ramai orang. Okey. Apa dia syarat yang menentukan sa'i kita sah? Yang pertamanya lepas tawaf. Tak boleh buat, jom kita buat umrah, tengok tawaf ramai orang, kita pergi sa'i dululah, sa'i tak ramai. Tak boleh. Mesti tawaf dulu. Mesti tawaf. Dan tawaf tadi cukup syarat-syarat dia. Sa'i cukup 8 syarat kan? Cukup 8 syarat. Nanti boleh tengok balik apa dia syarat-syarat yang saya terangkan tadi. Yang kedua, mula dekat bukit Safa. Lepas tawaf, yang kedua mula dekat bukit Safa. Tengok signboard ada, mutawif terangkan ini bukit Safa. Okey, yang ketiga cukup 7 kali. Cukup 7 kali. Macam mana kiraannya? Daripada Safa, contoh saya Safa ke Hadratul Marwah.
Sofwa ke Marwah 1. Marwah ke Sofwa 2. Dia bukan kira daripada Sofwa, Marwah, Sofwa 1, bukan. Dia bukan kira macam tu. Kalau kira macam tu jadi 14 kali. Ada tak orang buat? Ada. Ada. Hajar kenapa lambat balik? Saya bawa sa'i tadi lama ustaz, daripada Sofwa ke Marwah. Sofwa saya kira 1. 14 kali tu aja. Oh ya ke ustaz? Tak apalah, jadi sah. Kan? Memang sah tapi penat lah kan. Penat lah kita. Tapi kalau sengaja dia tahu, itu bahaya. Okey, tapi perjalanan yang sebenarnya daripada Sofwa ke Marwah 1. Marwah ke Sofwa balik dia kira 2. Begitulah sampai ke 7. Maknanya kita mula Sofwa habis di Bukit Marwah. Hendaklah sampai ke penghujung tempat sa'i. Nombor 4 ni penting. Sebaik-baiknya jangan buat sa'i dekat tempat ground floor yang sama level dengan Kaabah tu. Kan? Sebab kalau kita sama level dengan Kaabah tu, tempat yang kita nak berpusing tu, contoh sini Bukit Sofwa. Ini ada cermin. Dalam belakang tu ada bukit. Tempat dia kena berpusing tu dekat sini. Sini tempat dia kena pusing. Dan tempat ini ramai orang Pakistan dan India duduk kat situ. Kadang-kadang orang sa'i dia tengok kat sini, ramai orang lah pusing kat sini lah. Dia pusing balik. Tak sampai pun tempat nak pusing. Tak cukup. Sebab tu mutawif kita, mutawif Haramain, dia tak akan bawa kat tempat tu. Kalau kita pergi sendiri pun jangan pergi tempat tu. Sebabnya tempat berpusing dia betul-betul dekat dengan cermin. Dekat situ ujung. Sebab tu kita naik tingkat yang kedua yang berbukit tu kan. Yang berbukit tu biasanya kita akan naik sampai kat bukit tu dah lebih daripada kawasan tempat kita berpusing. Itu sebabnya kita naik yang bukit yang kedua. Yang nombor 4 ni mesti sampai penghujung ke tempat sa'i. Biasanya dekat Marwah memang kita akan naik sampai ke atas. Tapi kat Bukit Sofwa kita naik separuh tu pun kita okey dah. Sebab dia sekurang-kurangnya mesti kena mendaki sikit sebelum kita nak pusing balik ke Bukit Marwah. Okey, Bukit Sofwa. Hendaklah di tempat-tempat yang diletakkan memang kita sa'i, tempat yang dimaklumkan, mengekalkan niat sa'i. Nombor 6 ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Sa'i ni berapa jarak di antara Sofwa dengan Marwah? 400 meter. Kadang-kadang mutawif kita baca doa, kita ikut 200 meter yang pertama dah habis doa dia diam kan. Ramai jemaah bersembang. Kan lepas ni kita pergi lobi lah, basuh baju lah kan. Ataupun sambil tengah sa'i tu, lepas ni kita pergi makan lah dekat di Saji tu, Felda tu. Lepas siap umrah ni, niat ibadah dia tadi dah lari. Sama macam solat kan. Kita solat, contoh kita solat Zuhur, kita sambil kita solat, lepas ni nak pergi ambil ubi kayu lah dekat rumah kan. Niat kita tu bukan lagi nak ibadah lari. Kalau kita berterusan niat tu, dah lari daripada spot ibadah kita. Jadi bila kita kadang-kadang tak lari lah, kita perkara-perkara tu biasa kita tempuh kan. Jangan kita terus hayal tu. Kalau astagfirullah, bila kita tengah-tengah sa'i tu nak cakap perkara yang bukan-bukan, kita astagfirullahalazim. Kita kembali semula dalam ibadah. Sebab apa? Kita masih lagi dalam buat ibadah umrah. Kata guru kami, biar kita kekalkan niat ibadah tu semasa kita buat ibadah tersebut lah. Sama ada solat ke, kita umrah ke kan, kekalkan niat ibadah kita tu. Ustaz kita diam, ustaz kita dah habis doa, kita istighfar, astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ataupun kita sebelah kita jemaah Indonesia ramai lalu kan, subhanallah, kita ikut je dia kadang-kadang kan, tak ada masalah. Yang pastinya jangan kita bercakap perkara yang bukan-bukan. Biar tak lama, sebab sa'i tu mungkin dalam 40 minit tu biar kita dapat umrah yang berkualiti pahala. Terima kasih Ustaz beritahu. Betul, sebab kadang-kadang ramai jemaah bersembang kan. Dia bersembang-sembang perkara yang luar daripada ibadah kita. Kita tahan sekejap sementara kita nak tunggu gunting rambut nanti kan. Okey, 6 syarat sah dia. Mesti lepas tawaf, mula Bukit Sofwa habis kat Bukit Marwah, cukup 7 kali. Kita bawa kira tadi lah, kalau ada tasbih 7 tadi, Sofwa, Marwah. Biasanya bilangan sa'i jarang orang lupa sebab dia jauh. Kan, orang akan ingat. Dan kita akan nombornya ganjil. Sofwa ke Marwah nombor 1. Marwah ke Sofwa nombor genap 2. Sofwa Marwah ganjil 3. Sofwa Marwah Sofwa genap 4. Maknanya Sofwa ke Marwah 1, 3, 5, 7. Daripada sana tadi, daripada Marwah ke Sofwa genap 2, 4, 6. Itu dia punya bilangan dia lah, supaya kita tak tersalah kira. Okey, tengok kiraan dia tadi, kita tengok apa lagi kita boleh ambil perhatian semasa kita tengah sa'i. Okey, tempat sa'i tadi dekat tengah-tengah ada tong Zam-Zam. Boleh minum air Zam-Zam dekat tengah sa'i. Perjalanan yang ketiga contohnya,
dahaga tekak kan. Kita boleh pergi minum air zam-zam. Minum dulu sekejap, rehat. Sama, sa'i dia dia sama macam tawaf tadi. Tak kena buat berterusan. Boleh berehat dulu. Boleh berehat. Yang ketiga sakit kaki, duduk kejap. Urut-urut kaki dulu kan. Minum air zam-zam, rasa macam dah okey, sambung balik. Kita undur. Sebaik-baiknya undur 3 langkah. Nak sambung terus pun boleh. Tapi yang afdal sebaiknya undur 3 langkah. Contoh lepas minum air zam-zam tadi, undur sikit 3 langkah. Tapi saat ini kalau nak terus pun tak ada masalah. Tapi sebaiknya undur 3 langkah sebelum kita sambung balik. Kalau sakit perut ke kan, pening kepala ke, boleh keluar dulu. Dan sambung berapa perjalanan baki kita tadi. Tapi biasanya kalau berhenti ni badan lemau lah. Kan? Contoh perjalanan 1, 2, 3, 4. 4 atas bukit Sofwa kan. Dia duduk sekejap. Minum air, dia duduk 5 minit, 10 minit. Bila duduk 5 minit, 10 minit, nak mula balik dah jadi berat dah. Kan? Sebab tu kita rehat sekejap, boleh minum air ke. Sementara badan kita segar tu, kita teruskan perjalanan kita tadi. Okey. Berhati-hati mengambil orang yang ambil kesempatan nak gunting rambut. Biasanya kat atas Bukit Marwah ada orang Arab tunggu. Dia kata haji tahan. Dia panggil kita nak gunting rambut kita. Kita tak siap lagi. Sebab dia memang ada sedikit yang ambil kesempatan macam tu. Dan sekarang ni ada sedikit yang baru dia duduk kat dalam Masjidil Haram. Sama ada tempat tawaf ataupun tempat sa'i. Ada sekarang dia duduk. Dia tengok kita orang Malaysia, dia datang dekat. Hello madam, can you speak English? Dia cakap kan. Jangan layan. Dulu dia buat kat dataran je, dekat dataran masjid. Sekarang dia duduk kat dalam masjid. Kalau kita kata yes, I can speak English, memang kita faham dia cakap apa kan. Dia kata I lost my wallet. Dia kata saya hilang duit, saya nak beli tiket, nak beli duit makan pun tak ada duit. Dia kata kan, boleh tak bagi duit sikit kat sini. Kalau kita bagi 10 riyal, 20 riyal pun dia tak nak. Dia nak minta 50 riyal, 100 riyal. Jadi hati-hati orang yang ambil kesempatan ni. Satu lagi, demam wanita. Kan tengah-tengah kita tawaf sunat, lepas main sunat kan, kita duduk-duduk tengok Kaabah, tiba orang Indonesia datang. Bu, mau cium Hajar Aswad tak bu? Jemaah saya yang lepas baru kena. Yang 2 minggu lepas. Bu, mau cium. Memanglah saya nak sangat ustaz saya cium. Betul Hajar pergi ke? Saya pergi. Saya dah pesan dah dalam bas malam tu. Mungkin dia terlepas pandang lah. Akan dia tertidur dan sebagainya. Dia pergi ke Indonesia tu. Indonesia tu tolong dia cium Hajar Aswad. Dia minta 500 riyal. Hajar bagi ke 500? Saya takut ustaz, saya bagi dia 500. Hati-hati. Memang ada. Kalau kita duduk dekat dataran nanti, dia akan datang, bu, mau cium Hajar Aswad. Memang kita nak cium kan? Tapi jangan pergilah. Sebab kalau kita pergi memang dapat cium, dia akan minta 500. Ataupun 300 dia. Hati-hati. Ataupun kita duduk, can you speak English? Jangan layan orang-orang yang macam tu. Semua dia akan minta duit kita. Sekarang ni dia ada dekat tempat sa'i pun ada. Saya tengah sa'i dengan jemaah-jemaah baru ni, kita sa'i sama-sama kan. Sa'i dekat-dekat. Dengarlah orang tu cakap dengan jemaah saya. Hello, can you speak English? Jangan layan. Sebab dia ambil kesempatan. Kalau kita nak bersedekah dan sebagainya, rujuk pada mutawif kita lah. Mutawif kita akan bantu nanti. Okey, apa lagi? Tak ada itikaf atau solat sunat tahiyatul masjid, tempat sa'i tak ada. Tawaf sunat dia ada, sa'i sunat tak ada. Sa'i penat dia panggil. Sebab tak dapat apa-apa. Sebab tak dapat apa-apa. Tawaf sunat, lepas tawaf sunat 7 pusingan, sembahyang sunat tawaf selesai, dah tak ada. Dapat pahala tawaf sunat. Sa'i sunat tak ada. Itikaf kawasan sa'i pun tak ada. Sebab dia luar kawasan masjid. Wanita yang haid pun boleh berada di kawasan masjid. Okey, satu perkara yang penting. Berbeza tawaf dengan sa'i ni, kalau kita tengah tawaf, tiba-tiba ada rasa sesuatu keluar daripada kemaluan kita. Orang yang masih ada haid lah, di tengah tawaf, tiba-tiba dia rasa sesuatu keluar daripada kemaluan dia. Dia kena cepat-cepat keluar daripada masjid. Berbeza dengan sa'i. Kalau tawaf tadi selesai, di tengah sa'i tiba-tiba dia rasa ada sesuatu keluar daripada kemaluan dia. Dia boleh teruskan. Dia boleh terus gunting rambut, sah perjalanan umrah dia. Tapi kalau tengah-tengah tawaf, tiba-tiba dia rasa sesuatu keluar, mengalir je keluar. Dia kena keluar cepat-cepat. Sebab kalau bimbang haid dia keluar, dia kena keluar daripada kawasan masjid. Itu. Berbeza dengan tempat sa'i. Kalau tempat sa'i dia terkentut dan sebagainya, sa'i tak perlu wudu. Tawaf perlu wajib wudu. Tapi kalau tengah tawaf tiba-tiba dia rasa dia terkentut, terlepas kentut kan, terkentut, dia boleh teruskan sa'i dia. Sebab dia tak berkaitan dengan taharah ataupun kebersihan. Tapi tempat tawaf tadi mesti kena ada wudu. Okey. Sunat dia apa? Dalam keadaan wudu, lepas mengerjakan tawaf, menggunakan pintu Babu Safwa, sekarang satu pintu perjalanan dia yang dia buka ke sana. Okey, bila kita berada di atas Bukit Sofa, contoh atas Bukit Sofa. Okey, kat haji ni ada Kaabah kat sana.
sampai je di tempat atas Bukit Sofa, atas Bukit Marwah, sebelum kita nak berpusing, sunat kita istilam. Bertakbir, menghadap kat Kaabah, bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian kita berdoa, sekurang-kurangnya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebab apa? Kita ambil tempat tu tempat yang mustajab doa. Kalau kita doa tu pun, kalau kita tengok, kurniakanlah kami kebaikan dunia, kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka, kan? Kemudian kita sa'i tadi sampai atas Bukit Marwah. Sampai atas Bukit Marwah kita pusing balik. Kaabah sebelah sini. Sebelum kita nak batal balik sebelum ke Bukit Sofa, kita bertakbir. Bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita sambung perjalanan yang kedua. Sampai ke Bukit Sofa balik, nak pusing balik ke Bukit Marwah sana, kita bertakbir lagi. Bismillah, Allahu akbar. Begitulah berikutnya. Maknanya sampai di atas bukit tu sunat kita bertakbir. Kalau tak takbir, ustaz, tak ada masalah, sah je. Ini sunat. Rugilah kalau kita tak buat perkara sunat, kan. Kita buat perkara sunat, bertakbir menghadap ke arah Kaabah berturut-turut 7 kali. Kalau tak batal wuduk, kalau tak sakit kepala, tak sakit perut, kan, teruskanlah 7 pusingan. Tapi kalau sakit perut ke dan sebagainya tadi, boleh balik ke hotel, boleh bilik berehat dengan kadar yang sepatutnya, tak terlalu lama. Jangan buat hari ni, esok sambung. Hari ni buat 4, esok sambung lagi 3. Jarak tu dah terlampau lama. Okey. Berdoa dan berjalan kaki. Sa'i ni ikutlah mutawif kita baca. Kalau mutawif kita diam, kita banyakkan istighfar, selawat ke dan sebagainya lah. Elakkan daripada berkata-kata yang bukan-bukan lah. Sebab banyaklah kita dengar selalu orang bersembang-sembang, kan. Sebab kawasan tu, perjalanan tu jauh. Berapa jarak dia? Lebih kurang 2.8 km. Kalau kita kira-kira lah berapa semua, kalau kita tawar sa'i ni lebih kurang dalam 5 ke 6 km keseluruhan perjalanan. Kalau kita berjalan ke sini, ke mana pergi? Jauh, kan. Tapi kat sana tak terasa. Sebab apa? Sebab kita berjalan kawasan-kawasan yang ditetapkan. Okey, boleh jalan kaki, sunat jalan kaki. Kalau tak larat tadi, boleh naik wheelchair, boleh naik buggy, kan, boleh naik skuter. Banyak pilihan-pilihan yang ada sekarang. Ustaz, saya sihat tapi saya nak naik buggy, boleh? Tak ada masalah. Bukan orang sakit je, orang sihat pun boleh naik. Tapi yang betul-betul kalau nak merasa umrah ni, tawaf dan sa'i jalan kaki lah. Tapi nak guna kemudahan lain pun tak ada masalah. Jadi kita dapat buat umrah, dapat pahala yang besar, itu pahala umrah. Okey, ini perjalanan dia tadi. Daripada Sofa, atas Bukit Sofa, kita akan baca niat sama-sama dengan mutawif kita. Ya Allah, ya Tuhan, aku nak mengerjakan sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah, 7 kali sa'i umrah kerana Allah Ta'ala. Kemudian mutawif kita akan baca doa. Kita ikut dia. Ada alat dengar, kan, kita boleh ikut dia baca. Okey, sampai dekat lebih kurang depan sikit ada lampu warna hijau nanti, kan. Lampu warna hijau tu masih sama dah sekarang, tak berubah. Lebih kurang dalam 99 meter. Dekat lampu hijau ni, orang lelaki sunat berlari anak. Orang perempuan tak boleh berlari lah. Orang perempuan cepatkan perjalanan dia. Dia baca doa, Rabbighfir warham wa'fu wa takaram. Kat sini kita boleh buka buku. Tawaf tadi saya tak galakkan buka buku, kan. Dekat sa'i ni boleh buka buku. Sebab apa? Bacaan yang ustaz kita baca tu, bawah dia ada terjemahan dia, bahasa Melayu. Oh, ini ustaz baca bahasa Arab, ini bahasa Melayu dia. Kita boleh baca bahasa Melayu dia. Lebih menghayatilah perjalanan kita punya sa'i tu. Kita baca kat lampu hijau ni, akan baca Rabbighfir warham wa'fu wa takaram. Sampai habis lampu hijau, kita akan berjalan seperti biasa. Kita akan berjalan, bacalah doa apa-apa, zikir dan sebagainya, baca selawat dan sebagainya, surah-surah lazim. Sampai ke Bukit Marwah, cukup sekali sa'i. Sampai kat sini kita akan pusing, kita akan bertakbir sebelum kita nak mulakan perjalanan. Kemudian kita akan masuk perjalanan yang kedua. Kita akan baca doa, sama doa kita baca. Sampai kat lampu hijau, kita akan baca Rabbighfir warham wa'fu wa takaram. Mutawif kita akan baca, kita akan ikut sampai habis lampu warna hijau. Kemudian kita akan baca doa lagi. Cukup 2 perjalanan. 3, 4, 5, 6, 7 kita akan habis di sini. Kita akan habis di Bukit Marwah. Okey. Ada nak tanya tentang sa'i? Dah sampai kat sini, tepi sini akan ada pintu untuk kita keluar, untuk kita pergi bertahlul. Maknanya kita akan bertahlul di atas Bukit Marwah. Dia ada kawasan lapang kat sebelah kanan ni, kita akan bertahlul, bercukur ataupun bergunting. Apa dia? Menanggalkan atau menghilangkan sekurang-kurangnya 3 helai rambut di kepala. Tak boleh bulu tangan, tak boleh. Ustaz, saya sayang rambut saya. Bulu tangan boleh tak? 3 helai, tak boleh. Mesti rambut di kepala.
Macam rambut di kepala. Sekurang-kurangnya 3 helai. Nak kira ke? Tarik je lah kan. Orang wanita dekat mana senang? Dekat sini. Dia seluk anak tudung dia kat sini, dia boleh tarik, dia boleh gunting rambut. Ataupun dekat belakang ni kena minta bantuan daripada keluarga kita lah, kita ramai kan. Tapi afdalnya orang yang nak gunting rambut tu, nak gunting rambut orang lain, dia gunting rambut dia dulu. Contoh aja nak gunting rambut kakak, gunting rambut sendiri dulu. Kalau kita gunting rambut orang dulu boleh, tak ada masalah. Tapi afdal lebih baik kita dulu. Kita gunting rambut kita dulu. Okey kakak, mana nak gunting rambut? Tolong gunting rambut. Wanita sekurang-kurangnya suruh panjang ni. Sebab orang perempuan panjang kan. So kurang panjang ni. Orang lelaki tak kira lah, sekurang-kurangnya 3 helai. Orang pendek kan, orang lelaki tak apa, kadang-kadang tak sampai panjang ni pun. Dia kena gunting 3 helai. Mana baik, cukur ke gunting? Sahabat tanya Nabi, kami ni nak gunting ke nak bercukur ya Rasulullah? Nabi cakap cukur. Yang kedua Nabi cakap cukur. Yang kali 3 sahabat tanya, Nabi cakap cukur. Yang kali keempat azan. Okey, kita sambung sikit lagi. Orang lelaki kalau dah bercukur umrah pertama, umrah kedua kena bawa usaha cukur. Sebabnya kalau kita pergi yang sebelum-sebelum ni hanya sekadar lalukan gunting syarat dia kan. Tapi yang terkini kena bawa usaha cukur, sebabnya kalau 2 hari rambut kita dah naik sikit dah. Dia kena tekan sikit, jangan tekan kuat berdarah kepala nanti. Tekan sikit je, lalu kan kita akan rasa rambut putus tak. Rambut kita tengok kat mata pisau cukur tu, rambut tu dah ada yang putus. Yang terkini kena bawa pisau cukur lah. Kalau umrah pertama dah gunting botak kan. Wanita botak. Terkejut balik suami botak kan. Wanita dia cukup 3 helai rambut lah. Tarik lah. Mana-mana bahagian rambut senang kat tepi ni. Dia tarik anak tudung ni sikit, dia tarik rambut dia gunting. Ataupun kalau tak boleh gunting, suruh kawan-kawan kita ataupun ahli keluarga kita yang gunting. Jangan gunting kat bilik. Saya tak setuju. Walaupun ada kat dalam ni kata boleh gunting di bangunan penginapan, saya tak setuju. Sebab saya duduk. Boleh. Tarik dia mana-mana bahagian rambut, gunting. Tak kira lah, tarik dia genggam sikit macam tu, gunting. Sebab dalam doa kita lepas tahlul, jadikanlah rambut kami ini cahaya bagi kami pada hari kiamat. Kan itu lebih baik. Kemudian kita buang kat dalam sampah, selesai umrah. Kalau gunting depan kan Mana-mana boleh, bahagian rambut. Rambut kita mana-mana bahagian rambut boleh. Dan bila dah gunting tu ingat balik, ada tak larangan rambut kita langgar? Kan sebab umrah dah selesai dah. 38 larang tadi dah tak ada. Yakin. Tapi kalau rasa macam ada was-was tu, tanya ustaz. Ustaz ada kat situ. Jangan tunggu esok nak tanya ustaz, lusa takut terlupa. Ustaz masih ada kat situ, tanya ustaz. Sebabnya takut kita ada perkara yang larangan yang kita buat. Kemudian kita ingat balik, termenung sekejap. 8 syarat umrah tadi tawaf ada tak kita buat? Bahu kita beralih tak? Tak ada. Alhamdulillah. Ada wuduk, masih ada wuduk. Jadi kita ingat sa'i tadi sampai kat tempat sa'i, sampai.
Yakin. Apatah lagi kalau kita buat bersama dengan mutawif kita, insya-Allah mutawif kita akan pandu kita daripada mula sampai habis lah, sampai selesai kita bertahlul. Bila selesai tahlul, selesai dah boleh balik ke bilik, ke hotel. Jadi kita akan patah balik semula, dan laluan itu kita akan lalu di tepi istana. Laluan untuk kita balik semula ke hotel. Lepas kita tahlul tu kita akan keluar, kita akan nampak menara jam balik. Sebab hotel kita betul-betul tepi menara jam kan. Jadi kita akan lalu tepi istana. Tepi istana tu banyak tempat air zam-zam. Ada satu tempat dia panggil sabil zam-zam, boleh ambil tong zam-zam. Kat situ boleh ambil air zam banyak-banyak. Tapi kalau nak isi botol sikit-sikit kecil-kecil yang tak minum kat bilik, boleh ambil kat luar daripada kawasan masjid tu. Ada tempat pipe untuk ambil air zam-zam. Okey. Afdal tadi kita gunting rambut kita dulu sebelum kita gunting rambut orang lain. Jemaah wanita nak gunting rambut jaga aurat. Kadang-kadang jemaah wanita ni, wah susah lah ustaz, dia pun buka tudung kan. Nampak rambut putih je. Biasa ada yang buat macam tu, tapi yang biasanya umur 70 ke atas lah. Kan, kalau kita rasa susah nak gunting rambut, minta kawan-kawan kita. Tapi jangan guna khidmat orang sana. Tempat gunting rambut tu pun ada orang yang pakai powder, orang kulit gelap, dia tunggu, dia tengok je. Dia bukan gunting satu. Hajar dipanggil. Dia nak gunting rambut kita, jangan guna khidmat dia. Sebab kalau kita minta tolong dia, dia akan minta 50 riyal. Jib 50 riyal. Kan, sedekah dia minta. Jadi bawa gunting sendiri. Kalau kita tak boleh gunting rambut kita, minta ahli keluarga kita tolong gunting rambut. Yang pastinya gunting kat situ, jangan gunting dekat bilik. Okey. Macam saya tadi buat gunting boleh kan? Boleh? Tak payah cukur lah. Tapi kalau nak cukur, boleh cukur dekat lobi hotel Sofwa tu, ada tempat cukur rambut pun ada. Yang kelima, tertib. Yang pertama tadi niat umrah di miqat, dah kita niat dengan ustaz kita, niat biasa ataupun niat bersyarat. Yang kedua, kita buat tawaf umrah ikut 8 syarat, betul. Yang ketiga, sa'i ada 6 syarat. Yang keempat, kita gunting. Yang kelima, tertib. Tak lama lah, maknanya kalau kita mula umrah pukul 9.30 ataupun pukul 9 malam, mungkin dalam pukul 12, mungkin dalam 2 jam setengah siap umrah kita. Siap umrah kita yang pertama pada malam tu. Okey. Ada nak tanya tentang sa'i? Kalau yang dekat bukit Sofwa tu, dia akan naik sikit je. Memang laluan tu dia akan naik sikit. Dikira okey. Sebab tempat dia mesti naik bukit, mendaki sikit. Tapi memang tempat laluan tu sekarang dia letak pon, memang dia pusing kawasan dia. Memang di kawasan dia diletakkan. Sampai ke Bukit Marwah, sekarang dia akan naik sampai atas bukit. Dia tak ada dah nak pusing kat sikit bukit. Bukit Marwah tu dia akan naik sampai ke atas bukit. Marwah dia naik atas. Sampai atas. Cuma tempat Sofwa tu dia akan naik kaki bukit. Tapi itu kawasan, kalau kita tengok kawasan kaki bukit tu, dia setentang dengan signboard tu. Memang kawasan yang sepatutnya dia kena pusing. Boleh. Memang boleh. Dah lah laju. Laju. 75 riyal. Kalau upah orang itu. Tak ada nak baca apa dah sampai. Dia nak kerja trip lah kan. Dia ambil orang lain kat situ. Okey. Selesai umrah, kita duduk di Mekah selama beberapa hari, insya-Allah kita manfaatkanlah. Kemudiannya hari yang terakhir kita nak tawaf wada. Selama sekejap je kita rasa baru masuk. Esok dah nak pergi Madinah dah. Sebab masa tu memang terlalu cepat. Tak puas rasanya kita nak tengok Kaabah kan. Jadi masa tu terlalu cepat, dan juga hari yang terakhir kita nak tawaf wada. Train kita biasanya petang. Train kita biasanya dalam jam 4 ke atas. Ataupun 3.30 pukul 4 ke atas, ataupun pukul 5, bukan macam itulah. Jadi tawaf wada kita akan buat pagi. Pagi biasanya nanti mutawif kita akan beritahu pukul berapa kita nak tawaf wada. Tawaf selamat tinggal. Ada berbeza pendapat, ada orang kata tak wajib buat tawaf wada dan sebagainya kan. Tapi kita ikut Muzakarah Tabung Haji. Muzakarah Tabung Haji telah menetapkan tawaf wada wajib buat. Siapa tak buat tawaf wada, dia kenakan dam seekor kambing. Dia termasuk dalam bahagian tentang umrah tadi, dia bab lain. Tawaf wada ni dia masuk bab lain. Jadi wajib kita buat tawaf wada. Dan juga kalau rugilah kalau orang tak buat tawaf wada ke apa, itulah kali terakhir dia nak tawaf. Boleh jamin lagi tak datang. Saya ni banyak duit ustaz, saya nanti bulan depan saya datang lagi. Dijamin ke bulan depan dia datang lagi. Kan, apatah kita jangan datang ni, kita buatlah tawaf wada. Itu tawaf terakhir kita nak tengok Kaabah. Adakah tahun-tahun akan datang kita boleh datang lagi? Ataupun ini je kesempatan semasa kita hidup, itu ni
masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah tawaf wada. Tak lama pun tawaf kan. Lebih kurang dalam 25 minit je. Dan dia ada orang yang dikecualikan daripada tawaf wada. Dan kalau kita tengok siapa dikecualikan daripada tawaf wada, tidak dikenakan dam dan tak berdosa. Orang yang pertamanya orang yang haid. Orang yang haid, kalau hari yang tak haid tiba-tiba haid dia datang, dia tak wajib buat tawaf wada. Rugilah juga kan tak dapat tawaf wada pada tahir kan. 7 pusingan dia. 7 pusingan. Rugi kalau tak dapat buat tawaf wada. Buatlah doalah sungguh supaya kita tak ada rugi dengan masalah haid. Yang kedua, tak ada masalah kesihatan. Tak sakit yang berat. Kalau sakit-sakit sikit ustaz, sakit-sakit setakat batuk-batuk sikit, demam-demam sikit, tetap kena buat. Kalau tak mampu berjalan kaki, kena upah orang, tetap dia kena buat. Siapa lagi orang yang dikecualikan? Orang yang daimul hadas, orang yang kencing tak tos, orang yang istihadah kan, orang yang dipaksa meninggalkan tawaf, takut ditinggalkan teman dan kawan-kawan. Itu orang yang dikecualikan daripada tawaf wada. Tapi kalau kita sihat, kita tak ada masalah dan sebagainya, buatlah tawaf yang terakhir itu. Dan biasa tawaf yang terakhir ni kita akan menangis kerana apa? Kita sedih nak meninggalkan Kaabah. Rumah pertama, rumah ibadat yang pertama Allah cipta adalah Kaabah. Atas muka dunia ni, rumah ibadat yang pertama Allah cipta Kaabah. Nabi Adam tawaf di situ. Nabi-nabi yang lain sehingga Nabi Muhammad pun tawaf di situ. Orang-orang soleh, sahabat-sahabat Nabi tawaf di situ. Dan sampai kepada kita tawaf di tempat yang sama. Jadi biasa tawaf yang kali terakhir ni kita menangis kerana apa? Kita sedih nak meninggalkan Kaabah. Dan kita dalam tawaf wada yang terakhir itu kita doa juga satu hari nanti, ya Allah, Engkau kurniakanlah kesempatan untuk menunaikan haji. Kan mungkin ramai tak dapat pergi haji kan. Doa dapat pergi haji. Lagi lama 40 hari pergian ni kan. Doa, ya Allah, kesempatan untuk dapat menunaikan haji, sama ada tahun ini ataupun tahun-tahun akan datang. Kita sebut juga nama ahli keluarga kita yang lain supaya mereka pun dapat tawaf di Kaabah yang mulia itu. Dan sama juga 7 pusingan. Lepas tawaf wada hanya dibenarkan solat sunat tawaf. Ustaz, saya lepas tawaf saya solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat lain, boleh ke? Tak boleh. Sebab kalau nak buat solat sunat tadi, buat sebelum. Contoh ustaz kata tawaf wada, bas kita akan bertolak pukul 2 petang, berkumpul di lobi hotel. Jadi tawaf wada boleh bermula jam 7 pagi sehingga zuhur. Jadi mungkin waktu kita nak buat tu pukul 9.30 pagi. Kita keluar awal, pukul 8 pagi kita dah keluar. Sebelum tawaf wada tu solat sunat dulu. Solat sunat taubat kali terakhir, solat sunat hajat dan sebagainya. Lepas solat sunat, lepas semua solat sunat tadi, kita buat tawaf wada 7 pusingan. Lepas solat sunat tawaf wada, solat sunat tawaf saja, kemudian bersegera balik hotel. Walaupun sekarang ni boleh ambil gambar kali terakhir, boleh. Kalau dulu batal kan. Lepas tawaf wada dulu ambil gambar, batal. Kalau ada masa buat, kalau tak ada masa kena bayar dam. Tapi sekarang ni boleh ambil dengan gambar sekadarnya. Tapi kalau cadangan saya, ambil sebelum. Sebelum tawaf wada tadi kan nak buat pukul 9.30, pukul 8 tu lepas solat-solat sunat yang lain, ambil gambar dulu kali terakhir, ambil video apa sebagainya. Lepas tawaf wada tadi, sembahyang sunat, minum air zam-zam, balik hotel terus. Tak boleh lagi solat fardu. Antara larangan dia, tak boleh solat fardu. Maknanya lepas tawaf wada tadi, contoh pukul 10 pagi siap, sampai solat zuhur dia dengar orang azan, dia tak boleh patah semula ke Masjidil Haram untuk solat. Tak boleh. Hanya solat zuhur dalam bilik saja. Ataupun solat di surau di tingkat atas dewan makan kita. Ada satu surau yang besar kat situ, boleh solat zuhur. Yang pastinya tak boleh kembali semula ke Masjidil Haram. Yang kedua, tak boleh nak bersedekah-sedekah lagi. Lepas tawaf wada, dia ada lagi duit dia nak cari orang nak sedekah. Tak boleh. Nak sedekah sebelum tawaf wada tadi. Yang ketiga, tak boleh lagi nak shopping-shopping. Ustaz, saya lupa lagi nak beli jubah, dia kata. Beli kat Madinah nanti. Kan kita nak ke Madinah pula lepas tu kan. Beli kat Madinah. Lepas tawaf wada, Ustaz, saya beli sejadah. Tengok lepas tawaf wada, cantiknya sejadah tu saya beli. Saya beli bukan untuk pakai pun, nak balik bagi ahli keluarga. Hajar beli lepas tawaf wada. Tengok jam pukul 10. Ada masa Hajar pergi tawaf wada lagi. Sebab tawaf tadi dah batal. Kalau dia cerita pukul 2 petang, sementara tunggu bas datang, Ustaz, tadi waktu lepas tawaf wada pukul 10 saya beli barang-barang. Saya beli tasbih, saya beli kopiah, saya beli. Macam mana Ustaz? Batal. Nak tawaf tak ada masa dah, kena keluar bayar dam tadi. Sebab dia dah melanggar larangan selepas tawaf wada. Okey, nanti Muhtaji akan juga share apa dia perkara-perkara yang tak boleh buat selepas tawaf wada.
Dan pada waktu petangnya, lepas 2 petang kita akan keluar daripada hotel, kita akan terus menuju ke stesen kereta api. Itu lebih kurang dalam 20 minit perjalanannya. Dan kita akan naik train menuju ke bumi Madinah. Kita akan jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak nak tanya tak siapa orang produk ni. Kita kena buat katakanlah 2-3 pusingan masuk waktu solat. Kita solat ni. Boleh? Boleh? Kita tak kira apa. Tak kira. Kita tengah tawaf. Sebab tu kita kena rancang tawadak kita nak buat apa. Tapi mungkin contoh dia buat sakit dan sebagainya, dia tersedar tengok jam dah pukul 11.30 kan. Dia pun ambil wuduk pergi tawadak. Sampai pusingan yang ke-5 nak masuk pusingan ke-6 orang azan zuhur. Dia boleh sembahyang zuhur. Ataupun dia dah buat 7 pusingan orang azan zuhur. Waktu dia nak keluar daripada Masjidil Haram, orang dah berhenti untuk bangun untuk solat. Dia boleh terus solat. Sebab dia bukan dikira menunggu. Tapi kalau dia habis 7 pusingan, dia lepas sembahyang sunat, dia bangun, lepas sembahyang sunat dia tengok jam, oh ada 10 minit lagi waktu zuhur. Tunggu kejap lah, tak lama dah, tak boleh. Sebab dia dah dikira menunggu. Berbeza kalau dia dah habis sembahyang, dia nak keluar, dah naik eskalator, orang sembahyang zuhur, dia boleh terus sembahyang. Dia tak kira menunggu. Yang tak boleh dikira menunggu, melengah-lengah daripada keluar daripada tawadak tadi. Okey, ada lagi lain? Dah 2 jam setengah lagi tu. Itu je limit dia, tak payah lebih-lebih. Nanti sakit pinggang kan, sakit badan. Itu biasa. Ada nak tanya lagi tentang yang lain? Beg dah ambil dah beg? Belum. Banyak tu 14. Nak kena pergi kutip sendiri sebab kata ini tu, tak boleh. bagi. Kalau kita pergi kursus ke dekat HQ ada slide kan. Dia boleh kalau nak pergi lepas ni, nak pergi ambil beg, nak dengar kursus sekali, boleh lah sekali tu. Ambil kat Bangi tu ada HQ, boleh dengar kursus, habis kursus boleh ambil beg. Kalau ada yang mungkin yang tak faham lagi ke dan sebagainya. Sampai Madinah 5 hari, kemudian kita akan balik daripada airport Madinah. Dekat lah, maknanya kalau road perjalanan kita tu cantik lah perjalanannya. Ada masa kita berehat di Taif 1 hari kan. Kemudian kita buat umrah, kemudian kita selesai umrah kita pergi ziarah Nabi. Kemudian setelah 5 hari tu kita akan balik semula ke negara kita. Okey. Ada soalan lagi? Sebelum kita nak tutup majlis. Sekarang ni kena Madinah kena nak orang tu kena pasrah lagi. Ada. Nusuk kan. Kita kena pakai permit apa? Permit sekarang ni pakai visa apa? Visa umrah biasanya kalau ada rezeki 2 kali lah. Rezeki yang pertamanya kita akan guna muasasah. Yang pertamanya akan ada muasasah, yang keduanya akan guna nusuk. Nusuk tu permit tu nanti mungkin kita akan ajar lah cara-cara untuk booking slot raudah tu. Biasanya dapat 2 kali kita doa lah supaya rezeki ada awal dapat sekali je. Kadang-kadang sistem muasasah problem hanya pakai nusuk. Kadang-kadang sistem nusuk problem hanya pakai muasasah. Tak tentu, tak boleh nak jamin janji dapat 2. Kadang-kadang tengok rezeki kita, kadang-kadang dapat 2 kali. Kadang-kadang tapi sekurang-kurangnya dapat sekali masuk. Biasanya kita akan usahakan sekurang-kurangnya dapat sekali masuk ke dalam kawasan di kawasan dalam Masjid Nabawi, iaitu tempat yang nama Raudah lah, taman-taman syurga tu nanti. Dulu boleh beratur je kan. Beratur, patah balik beratur, tak sekarang ni sekali je boleh. Dan nusuk tu kalau dibenarkan, kalau dah guna sekali, tahun depan boleh guna balik. 365 hari. Tak guna lah kita pergi umrah 3-4 kali setahun tu. Tak balik. Kalau pakai nusuk tu setahun sekali je. Okey, faham? Ada soalan? Okey. Nampak sikit gambaran kan? Nanti kalau ada kursus, kalau KSQ kita ada slide, kita boleh tengok jelas lah. Kemudian kita akan dibantu oleh mutawif kita. Mutawif kita akan jaga kebajikan kita lah, sakit kita, kesihatan kita. Ubat-ubatan kena bawa daripada sini siap. Ubat-ubatan kena bawa. Ada ubat kencing manis ke, darah tinggi kan. Panado kena bawa, panado aktifas, panado soluble kena bawa. Jangan nak tak apalah ustaz beli mahal beli kat sana. Ubat batuk yang besar ni kat sana RM50. Dalam tepi hotel kita tu ada farmasi. Kalau kita beli ubat batuk macam ni RM50. Kalau kita beli kat tempat kita baru RM9 kan. Beli ubat-ubat sini. Ubat batuk, ubat panado aktifas, panado soluble, minyak angin, balm, minyak cekapak. Semua beli.
bawa dari sini. Boleh bawa ni. Biasanya hari ke-4 ke-5 kadang-kadang dia ramai dah demam. Sebab cuaca tu tak kena dengan kita. Apatah lagi macam sejuk kan. Kalau lepas tu kita daripada Mekah dah buat umrah penat-penat, kat Madinah badan dah mungkin dah banyak tenaga dah keluar. Kat situ ramai yang demam. Bila ahli bilik seorang demam, semua demam. Kan? Cuaca sejuk kena bawa sweater. Sweater kena wajib bawa. Sebab kat Madinah kalau bulan 1 memang sejuk. Kalau kadang-kadang waktu tu sampai 5 darjah Celsius, 6 subuh lah. Tengah hari pun sejuk. Jadi bawa baju sejuk siap-siap. Ubat-ubatan simpan kat dalam beg bagasi besar. Jangan simpan dalam beg hand carry. Yang cecair-cecair pun simpan dalam beg besar. Alatan tajam, gunting, pisau cukur semua simpan dalam beg besar. Nanti nak guna baru kita keluarkan daripada bilik kita lah. Waktu mutawi kita bagi masa kan. Macam saya bagi tahu tadi, kita sampai mungkin dalam jam 6 petang, pukul 9, lebih kurang dalam 2-3 jam dah kat bilik tu, kena jaga pantang larang, kena jaga baik-baik lah. Biasa jemaah akan langgar kat situ. Dia tak langgar kat dalam bas, dia takkan langgar bersama dengan tamu. Dia ingat dalam bilik tu lah dia rambut dia gugur, kuku dia terpotong kuku dan sebagainya. Dia potong kuku dari rumah boleh. Boleh. Sebelum pergi tu kan, 10 hari bulan tu, potong kuku siap-siap supaya kuku kita tak panjang. Okey. Tapi Ustaz kalau orang datang ini, kalau kita tarik je rambut tak yang penting boleh. Boleh kalau ikut dalam kitab, tarik ke bakar ke musnahkan ke rambut tu kan. Janji dia terputus dia ni. Orang perempuan dalam panjang siang kan. Tarik lelaki dan susah. Senang dia gunting senang. Gunting tu kalau kita tak ada gunting pun kita ramai kan. Minta tolong sikit seorang-seorang, gunting rambut selesai umrah kita. InsyaAllah. Okey, kalau tak ada apa-apa kita baca doa sama-sama insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati majlis kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa imanan yaqina wa hina bil hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, berkatilah majlis kami pada hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami ingatan yang kuat ya Allah. Ingatlah apa yang telah kami khusus pada hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkanlah perancangan yang telah kami buat ya Allah. Sampaikanlah hajat kami ya Allah untuk menjadi tetamu-Mu ya Allah. Sampaikanlah hajat kami ya Allah untuk menjadi tetamu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau uji kami ya Allah pada perkara-perkara yang kami tidak mampu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kesihatan yang baik ya Allah. Ya Allah mudahkanlah urusan jemaah-jemaah wanita kami ya Allah. Janganlah Engkau uji mereka dengan masalah ya Allah. Ya Allah bantulah mereka ya Allah. Bagilah kesempatan kepada mereka ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah ya Allah, untuk masuk ke dalam syurga, taman-taman syurga-Mu ya Allah. Dan mudahkanlah mereka ya Allah untuk masuk ke dalam taman-taman syurga ya Allah, iaitu Raudah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kami kesihatan yang baik ya Allah sepanjang perjalanan kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la imtihanan illa najahtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi setakat itu sajalah untuk kita pada hari ini. Nanti slide saya akan share nombor aja. Yang nombor apa ni? Dia WhatsApp tu. Nanti saya akan share, nanti boleh kongsi lah. Nanti boleh kongsi. Belakang gaji tu. Benar-benar lagi. Terima kasih banyak.